But thank you so much for sharing on not just what Agent Ali, Agents Arena is all about, but also about future esports initiatives. Now, this gives big opportunities to all people out there. But if you guys are interested to actually work together with Nicholas Sagao and his team in his esports initiative, you can actually just DM the Ref Media Group, and probably there's opportunities in terms of becoming esports hosts, esports commentators, probably the production crew, observers, and more. All right. So basically, these are all just great opportunities, not just in the content creation world, but also in the esports industry as well. All right. Special thanks to Nick. Inshallah, I'll be back in KL by tonight after all this is done and dusted, and we'll get to meet each other. So, anyways, hopefully you guys have gained a lot from that segment itself, because we've already had 3 amazing gaming studios that we shared about some of the games made in Malaysia that has not just reached within our nation, locally within Malaysia, but has reached as far as the international level with millions and millions of engagements, viewerships, downloads, usage, concurrent usage over time, and more. All right, so that shows that how progressive our nation is when it comes to the content creation industry in the gaming industry. All right, so if you have any further questions, you may feel free to actually engage with these gaming content creator studios individually. For example, if you want to engage with ML Box Studios, you can actually DM them. If you want to engage with Ref Media Group, you can actually contact them as well. Even Credible App Explore as well, you can actually engage with them as well. And I guess, I believe that they truly will be more than happy to actually respond back to all your inquiries. And who knows, if you're lucky enough, if they're looking for some people to hire, you might just fit into the criteria that they're looking for. All right, so thank you so much to all the speakers before this. Now, coming up next, ladies and gentlemen, we have a very amazing segment just for you. Now, this is going to be 2 amazing segments where we're dividing it into. The first session is going to be 2 hours, and the second session will be 2 hours. Now, this segment is specially focused on content creator videos. All right, so content creator videos, for those who are interested to actually create videos in the upcoming future as content creators, this is definitely a segment that you don't want to miss. Now, for the first one, we'll be talking about video production, and for the second segment, we'll be talking about technical knowledge on content creator for videos. All right, so without further ado, ladies and gentlemen, I would like to invite none other than a representative from KKTM Rembau, Mr. Sir Hanafi, to actually continue on with this segment. Take it away. Okey. Boleh dengar suara saya? Okey. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sir Hanafi. Okey. Izinkan saya present dalam bahasa Melayu lah. Tapi slide saya ni saya akan buat dalam bahasa Inggeris juga. Okey. So kalau ada apa-apa nak tanya boleh chat dalam grup. Okey. Harap kamu semua dapat ilmu ni. Kalau boleh sediakan nota sikit, mungkin ada benda yang nak kena catat kan. Okey. So untuk kelas kita pada sesi yang pertama ni, iaitu sesi pagi 11 hingga pukul 1 pagi adalah video production content. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Encik Muhammad Hanafi bin Yusuf. Kat situ ada phone number saya. Okey, saya sekarang sebagai seorang lecturer lah dekat KKTM Rembau. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Siapa tak tahu KKTM Rembau tu apa? Bukan kereta api Tanah Melayu, tapi Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Okey, saya dah start mengajar dari tahun 2009 dan saya rasa student saya pun ada dalam grup ni. Tadi malam dia dah chat dengan saya. Okey. Saya mengajar dalam subjek macam digital video editing, video production, compositing visual effects dan juga motion capture production. Okey, serba sikit tentang saya. Ada dekat situ. So saya tak nak cerita lanjut pasal ni lah. Kita fokus kepada topik kita yang kita akan belajar hari ni. Okey. Okey, macam yang MC tadi dah beritahu, saya akan sharing dengan anda semua tentang 2 topik, iaitu video production untuk creative content, dan juga pada sebelah petang saya akan mengajar untuk technical knowledge untuk video content juga, untuk creative content juga. Okey, video production untuk pagi ini mungkin lebih kepada teori lah. Harap kamu semua tak boring dan tak tertidur.
Okay, sebab banyak slide saya pun mungkin ada beberapa video yang kamu boleh enjoy untuk tengok lah, untuk lebih faham macam mana video production proses ni dijalankan. Okay, benda ni saya akan ajar yang basic saja. Okay, saya tak akan ajar yang terlalu advance untuk filmmaking kan. Kita fokus dekat video, bukan untuk filem. So saya rasa, saya harap semua orang boleh dapat apa yang saya akan sampaikan. Okay, so sebelah petang kita akan belajar pasal technical knowledge. Technical knowledge ni sebab kita ada masa lebih kurang 2 jam je. Kalau nak pergi shooting, nak pergi buat pre-production betul-betul, buat skrip, memang saya rasa tak sempat lah. Sebab tu saya pilih untuk kita buat editing. Maksudnya video editing. Saya dah share beberapa klip video, iaitu satu macam, dia lebih kurang macam trailer lah. Trailer untuk sebuah dokumentari Discovery Channel kan. Okay, National Geographic, sorry. Trailer untuk National Geographic dalam lebih kurang 2 minit pun tak sampai kot saya rasa. So, tapi ada beberapa klip yang kamu kena download lah. Saya harap kamu semua dah download. Kalau tak dapat download, sila maklumkan. Kalau boleh try minta dengan penganjur, cuba download sebelum kelas kita bermula petang ni. Okay. Dan saya rasa ada beberapa pelajar yang ataupun peserta yang ada masalah untuk install KineMaster kan, KineMaster. Okey, so saya bagi option untuk install DaVinci Resolve. Nanti saya akan tunjukkan kat kedua-dua software ni. Okey, KineMaster untuk apps phone, dan ada yang kata, tak salah saya penganjur ada cakap ada yang pakai PC. So saya bagi option DaVinci Resolve. Sebab apa saya pilih KineMaster dan DaVinci Resolve? First, memang saya dah lama guna KineMaster. Saya dah belajar guna KineMaster. Saya dah train diri saya untuk guna KineMaster sebelum ni. Dan KineMaster ni dia ada package free dan juga premium. Saya pun pakai yang free ni. Saya tak langgan yang premium pun untuk kelas ni. Okay. Package premium dia boleh langgan dalam RM19 sebulan, tak silap saya. Okay, itu macam-macam kita boleh download lagi. Tapi untuk kelas ni saya tak perlu download apa-apa pun. So cukup untuk kita pakai yang package yang free saja. Dan option kedua saya, kenapa saya gunakan DaVinci Resolve, sebab saya rasa antara software-software editing yang percuma, okay, DaVinci Resolve lah yang paling okey setakat ni. Okay, memang ada software-software editing yang lain. Contohnya macam Filmora, Adobe Premiere kena bayar. Saya takut nanti ada isu nak crack ke. Kalau boleh kita tak nak highlightkan crack tu kan, dia macam piracy kan. Okay. Kemudian Final Cut Pro pun yang saya biasa gunalah, Adobe Premiere, Final Cut Pro. Final Cut Pro pun dia terhad untuk Macintosh saja. Okay, Apple komputer saja. So DaVinci Resolve ni dia lebih universal. Walaupun saya faham DaVinci Resolve ni dia agak berat sebenarnya. Okay, dia memerlukan GPU yang tinggi. Tapi saya harap yang guna PC ni mungkin gamers lah. Sebab kita punya kursus ni ataupun bengkel workshop ni pun lebih kepada untuk streaming gamers kan. So saya harap yang pakai PC tu mungkin support lah untuk guna software Blackmagic DaVinci Resolve, dan dia boleh di-download secara percuma saja. Itu yang bagusnya. Dia pun sama macam KineMaster tadi. Dia ada package, kalau KineMaster dia ada package premium. Kalau DaVinci Resolve dia ada package studio. Studio punya kena bayar. Okay, 1,400 tapi lifetime. Maksudnya seumur hidup sekali bayar. Dia bukan macam Adobe. Adobe kita kena langgan. Macam saya langgan Adobe, walaupun all apps dalam RM94 untuk sebulan. Kalau saya pakai 8 tahun dah berapa dah kan? Macam DaVinci Resolve, saya langgan RM1,400, lebih kurang gitulah harga dia. Okay? Tapi saya bayar secara lifetime, one off license terus. Sampai bila-bila, start daripada DaVinci Resolve 14. Sampai sekarang yang the latest one, DaVinci Resolve 17, saya masih guna license yang sama. So, tapi itu yang studio version lah, saya tak suruh awak beli. Tapi saya bagi option untuk install yang DaVinci Resolve sahaja, yang tu free.
Cuma kamu perlu register sikit lah, bagi tahulah nama, sebab dia nak ada database siapa pengguna-pengguna DaVinci Resolve tu, sebab tu dia ada kena register kan, kena bagi nama, kena bagi nama negara, okey, kena bagi nombor email company, okey, supaya dia dapat kata orang tu data pengguna. So itulah sikit pasal software yang akan saya gunakan petang ni. Okey. DaVinci Resolve dan juga KineMaster. Tapi first saya akan tunjuk dengan KineMaster dulu, kemudian DaVinci Resolve. Dan kita punya editing video pun tak panjang, dalam lebih kurang 1 minit 2 minit je kan. Nanti saya tunjuk. Okey. Itu berkaitan dengan video production dan juga technical knowledge. Okey. Laptop Alienware padu. Okey. Adobe beli kat Shopee. Okey, yang Shopee tu boleh juga beli, tapi saya rasa dia tak original lah. Okey. Tapi tak apa, boleh je, tu hak masing-masing punya pilihan. Okey. So untuk pagi ni kita fokus kepada video production. Okey, video production. Apa itu video production? Okey, dalam topik video production ni, ini adalah unit-unit sub-sub topik lah yang saya akan ajar. Kita akan start dengan introduction sedikit, kemudian video production process. Apa proses yang kita akan lalui dalam video production ni untuk menghasilkan sesebuah video. Okey. Kemudian kita akan pergi detail dekat pre-production, production dan juga post-production. Apa itu pre-production, production dan juga post-production. Ni topik-topik yang kita akan belajar hari ni ya. Cukup tak 2 jam ni kan. Okey, saya cubalah. Dan saya harap kalau dalam masa kita belajar ni, kalau ada benda nak beritahu pun boleh juga. Okey, sesiapa nak download kat KineMaster kat PC, kena install BlueStack. Oh, ya ke? BlueStack tu saya tak pernah guna pula. Biasa saya guna phone untuk install KineMaster. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan introduction. Okey, introduction to video production. Okey, video production ni biasanya memang setiap kali kita nak produce sesuatu video, kita kena ada step ataupun proses yang kita kena lalui. Okay, macam yang saya selalu share dengan student saya, sebab dia orang semua student filem animasi kan, filem lah, student filem. Walaupun tu filem ni video, tapi dia lebih kurang sama je proses dia. Untuk jadi profesional, kita kena buat macam orang profesional buat kerja. Okay, itu je tips dia. Saya selalu share, saya selalu cakap kat student saya lah. Untuk jadi profesional, kita kena buat macam orang profesional buat. Okay? Maksudnya kena adalah proses-proses dia, step by step, prosedur dia kan. Supaya benda tu semua membantu untuk kita, memudahkan kerja kita. Bukan kata orang tu kalau kita nak buat video tu, kita main shoot je. Main langgar je. Ataupun gerila kan. Terus shoot video, terus edit. Lah nanti kita yang pening kepala, kita yang stres. Sebab benda tu kita tak planning betul-betul. Kita tak rancang baik-baik. Okay? Sebab tu video production punya proses ni penting. Untuk kita semua tahulah. Supaya kita dapat memudahkan kerja kita. Lagi-lagi kalau kita bekerja dalam kumpulan. Biasanya orang yang buat video ni, nak produce video ni, dia susah nak buat seorang diri lah. Sebab takkan dia nak jadi cameraman, dia nak cakap sendiri. Memang boleh, mungkin boleh lah. Tapi kalau asyik buat seorang diri je, mungkin dia akan give up mungkin, ataupun stres. Ataupun mungkin kadang-kadang ada orang yang memang dia boleh bekerja seorang diri kan. Itu tak apalah kan. Tapi kebiasaannya untuk video production ni adalah satu proses gerak kerja secara berkumpulan. Bila kita bergerak kerja secara berkumpulan, penting kalau kita ikut proses yang betul. Sebab kita tak boleh nak anggap orang faham cara kita semata-mata. Okay, kita kena buat ikut prosedur yang sepatutnya. Supaya orang semua faham lah. Sebab cara kita kadang lain kan. Ikut kepala dia je kan. Tu contoh-contoh orang yang mungkin boleh buat kerja sendirilah. Okay. Saya faham. Kadang-kadang ada orang memang dia, style dia memang dia suka buat kerja sendiri. Tu tak apalah kan. Tapi apa yang saya nak ajar kat sini adalah lebih kepada video production kalau kita nak bekerja secara berkumpulan. Okay. Takkan kita nak jadi pelakon, kita nak jadi cameraman, kita nak jadi lighting man, kita nak jadi record audio, kita nak edit lagi lepas tu. Lalas kita yang stres. Okay, lagi bagus kalau kita boleh bagi-bagikan tugasan ikut kumpulan. Okay. Okay, ni adalah video production process.
proses yang kita akan lalui dia terbahagi kepada 3 step. Daripada peringkat basic dan ke peringkat advance pun, even filmmaking Hollywood pun dia akan apply 3 step proses ni. Okay, dia basic 3 step proses. Tapi mungkin dalam 3 step proses ni pecahan dia orang lagi besar. Okay, mungkin pecahan kita untuk produce creative content video untuk YouTube ataupun Instagram ataupun untuk Facebook, mungkin kita punya pecahan dia kurang besar macam kat Hollywood sana kan. Okay, so first kita ada pre-production, second kita ada production, dan third kita ada post-production. Dia asalnya pada tengah-tengah lah production. Okay, sebelum production mesti ada pre-production. Dan selepas production mesti ada post-production. Dulu saya pernah bagi ceramah pasal post-production. Dia orang ingat macam posting lah. Macam penghantaran barang tu kan. Okay. Tapi memang terms dia dekat post-production kita panggil post-production. Okay, maksudnya peringkat selepas lah, pasca. Okay, pre ni macam pra penerbitan dan juga pasca penerbitan. Okay, bahasa Melayu dia lah. Tapi saya boleh ringkaskan kalau pre-production ni adalah dia lebih mudah kalau kita kenal sebagai buat skrip. Okay, pre-production ni kita buat skrip. Production ni kita pergi shooting. Okay, kita pergi shooting bukan sunting. Okay, macam Aziz cakap kan, pergi sunting. Ada siapa pernah tengok cerita seniman bujang lapuk. Oh, ada sunting kan. Okey, tapi sebutan dia shooting, okey. Kita pergi shooting, okey, production dan juga post production adalah di mana kita akan bawa semua footage tu ke dalam kita punya studio ataupun kita ke dalam kita punya laptop ataupun komputer untuk kita edit. Jadikan satu video yang kata orang tersusun lah ikut skrip yang kita dah hasilkan tadi. Okey. Yes. Post production after, selepas. Betul. Okey. Saya rasa benda ni common. Semua industri akan pakai benda ni. Kecuali memang kalau yang jenis orang yang tak boleh buat kerja, tak boleh bekerja berkumpulan lah. Dia buat kerja sendiri, dia terus pergi shooting je. Okay, dia tak buat pun skrip pun dalam otak je kan. Cakap pun dengan Helio je. Okay, kalau boleh skrip mestilah ditulis ataupun di-type. Okay, nanti kita akan pergi go through lah pelan-pelan apa yang patutnya berlaku semasa proses pre-production, production dan juga post-production. Okay, setakat ni suara saya clear boleh dengar. Cuma sekarang ni bulan puasa kan, tekak dah mula kering. Tapi tak apa, saya cuba tahan sabarlah. InsyaAllah boleh tahan. Okay, pre-production. Saya boleh bahagikan kepada dua benda penting lah, dua perkara penting dalam pre-production. Dua perkara penting ataupun tadi dah subtopik kan, pre-production ni sub-topik lagi. Okay, sub-topik. Okay, saya bahagikan kepada dua poin penting dalam pre-production. Kita akan buat idea development. Idea development tu cerita tu sendiri ataupun konten tu kita nak buat apa. Tu idea development dia. Dan kemudian project planning. Project planning ni perancangan kita. Perancangan kita dari segi bajet, dari segi schedule, dari segi siapa yang nak berlakon, dari segi equipment kita. Okay, nanti kita akan go through detail. Idea development adalah konten kita tu nak buat apa. Kita akan bincang konten, kemudian project planning. Bila kita dah bincang konten, dah ada cerita, dah tahu video apa yang kita nak buat, at least discuss sikit-sikit, kena tulis sikit-sikit, okay, ataupun type sikit-sikit kita punya planning, kemudian baru kita pergi ke project planning. Maksudnya kita punya perancangan kita, bila nak shoot, kita plan siapa yang boleh berlakon, siapa yang boleh jadi host ke, ataupun apa equipment yang kita nak pakai, berapa kamera, 1 kamera, 4 kamera, 8 kamera. Okay, kita perlu guna lighting ke tak? Kalau outdoor mungkin tak perlu lighting. Okay, indoor kena pakai lighting. Itu contoh project planning. Saya akan go through lagi. Okay. Kita akan pergi kepada production book. Bagus. Production book tu penting. Dalam idea development dengan project planning ni akan ada production book lah. Kita akan simpan semua idea kita dan juga planning kita dalam production book kita.
Biasa production book tu mesti tebal lah kan kalau projek tu besar. Okey. Okey, dalam idea development, okey, saya cuba bahagikan kepada seminimum yang mungkin untuk penghasilan video. Kalau dekat Hollywood ataupun industri yang lebih besar, filmmaking, mungkin dia punya pecahan dia lagi banyak. Okey, tapi saya cuba buat seminimum yang mungkin, at least saya cuba cover benda-benda yang memang penting untuk kita hasilkan video dalam idea development. Okey. Yang pertama adalah project concept. Okey. Kedua adalah 3X structure. Ketiga, script writing. Keempat, kita akan buat shortlist. Dan kelima, barulah kita akan hasilkan storyboard. Okey? Project concept. Kita pergi ke project concept. Apa kita nak buat? Video apa kita nak buat? Kita nak buat vlog, kita nak buat parody, kita nak buat promo video, kita nak buat corporate video, kita nak buat wedding video, MTV ke, ataupun live action punya, macam sekarang ni banyak orang buat live action kereta, motor kan. Okay. Kemudian MTV tu macam music TV. Siapa yang tak tahu MTV tu apa? Music TV lah, maksudnya macam music video. Okay. Tapi saya dah biasa bagi nama dia MTV, saya bagi dia MTV lah. Walaupun sekarang ni terms dia lebih kepada music video. Sebab mungkin pengaruh daripada MTV channel kan. Ramai orang suka sebut dia sebagai MTV. Okay, drama saya letak 2 kali pula. Okay, tak apa. Drama ni macam yang biasa kita tengok Zuki, siapa biasa layan? Zuki. Kemudian siapa lagi yang biasa buat drama-drama untuk konten, kreatif konten dekat Facebook dengan YouTube ni? Kan? Rasa ramai yang tahu kan? Zuki, lagi siapa? Yo Pere, apa nama Syami kan? Syami tu dah jadi filmmaker dah sekarang. Okay, Syami Sazli, okay. Kokom, betul. Okay, tu antara yang banyak hasilkan drama. Okay, macam parodi tu baru-baru ni saya tengok yang ada melangkawi tu kan? Tu parodi lah kan? Konsep parodi melangkawi melangkawi sepadan negeri. Okey, saya tak nak sentuh isu tu panjang lebar sebab saya tak nak ada apa-apa kaitan. Okey, just saya nak tunjukkan salah satu contoh parodi lah. Okey, parodi. Okey, parodi biasa dia akan tiru balik ataupun dia akan cuba reenactment balik satu scene yang dia nampak dan dia akan buatkan benda tu nampak lebih kelakar lah. Okay, itu parody. Okay, promo ni lagi bagus, dia boleh mendatangkan keuntungan duit. Okay, kita buat promo untuk syarikat ataupun produk. Okay, produk-produk kita boleh hasilkan duit lah kat situ. Kita boleh cas bayaran. Kalau yang promo ni mungkin dia tak target, dia tak, bukan untuk streaming lah. Bukan untuk like dan viewer. Tapi lebih kepada job daripada klien. Okay. Promo. Kalau vlog ni mungkin target dia lebih kepada subscriber, viewer, liker kan semua kan. Okay, parody pun sama. Okay, target dia lebih kepada untuk viewer. Okay, promo ni dia biasa promo, wedding, corporate, MTV pun kadang-kadang. Okay, mungkin target dia lebih kepada untuk dapat job daripada klien. Okay, dia akan bayar one off terus lah untuk buat satu-satu projek ni. Cuma drama, live action, parody, vlogs, biasanya kita target memang untuk like dan juga subscriber lah, viewer kan. Untuk konten seperti YouTuber dan YouTube dan juga Facebook. Okey. Lukman Podolski. Okey, banyak dah. Okey, kita dah pergi kepada idea development, konsep. Yang ni kita kena plan betul-betul lah. Kita kena ada, kalau kita ada team tu kita discuss betul. Okey, apa kita nak buat, konsep apa. Konsep yang Islamik ke ataupun konsep, walaupun kita buat promo, tapi macam Kokom kan, saya suka. Sebab dalam dia bagi promo produk dia tu, dia ada selitkan juga unsur-unsur nasihat dan juga kata orang tu, unsur-unsur yang positif lah. Benda ni saya suka. Okay, kalau boleh kita elakkan daripada hasilkan, kadang-kadang kita nak viral kan. Memang kita boleh dapat viral tu, dapatlah sekejap kan. Tapi efek je tu mungkin bertahun-tahun tak habis. Efek kalau kita buat negatif viral lah. Saya tak nafikan kadang-kadang negatif viral ni yang akan boomkan kita punya viewer kan. Tapi mungkin efek negatif tu orang akan ingat sampai bila-bila lah. Dapat tu dapat lah. Tapi saya suka Kokom punya style.
Kokom dia suka bagi nasihat yang berguna lah. Kokom dengan lagi satu tu MTAS tak silap. MTAS pun bagus. Walaupun MTAS tu lebih lawak dia, okay, tapi dia punya nasihat tu ada. Okay, nasihat kepada viewer tu ada. Okay, tu yang saya suka lah, konten-konten yang macam tu. Kalau anda semua boleh buat konten-konten yang macam tu, lagi bagus. Okay, tu kalau kita nakkan viewer ataupun subscriber kita punya channel yang tinggi. Pakcik Gaming pun dia sama apa ni? Saya pernah jumpa dia. Baru saya ingat saya pernah jumpa dia. Memang kami sama-sama kerja dengan Mara. Okey, kalau ada event macam convocation, Pakcik Gaming tu selalu jumpalah. Sebab Pakcik Gaming ni memang dia selalu jadi MC. Saya pula selalu jadi AJK untuk convocation, set up motion graphic kan. Untuk convocation selalu jumpalah Pakcik Gaming ni. Okey. Peringkat yang seterusnya, bila kita dah plan konsep cerita kita, kita kena tengok benda ni. Okay, benda ni untuk kita tengok lah. Benda ni merupakan panduan untuk membuat sesuatu cerita. Okay, ada yang kata tu bukan formula, tapi pada saya dia macam formula lah. Formula untuk kita buat satu cerita. Macam kalau kita dekat sekolah rendah, okay, sekolah rendah kita ada belajar buat karangan kan. Daripada sekolah rendah lagi dah start dah benda ni sebenarnya. 3X structure ni, daripada sekolah rendah lagi dah start. Kita ada buat karangan. Dalam kita buat karangan, dia ada 3 bahagian yang penting, betul tak? 1, pendahuluan, 2, isi, 3, penutup. Dia sama macam ni, 3X structure. Pendahuluan, isi, penutup. Okay? Sebab tu kita bagi kepada 3 structure ni lah, okay, yang kita kena tahu. So kalau kita nak hasilkan sesebuah drama ataupun sesebuah konten video yang menarik, kita kena ada 3 benda ni sebagai asas dia. Okay? Pendahuluan kena ingat, isi, penutup. Sebab tu kalau kita tak plan kadang-kadang, kita main shoot je, rupanya tak ada closing. Tak ada apa nak closing dengan apa ni. Lalas hitam the end. Hitam tamat, gitu je. So tak menarik lah video kita tu. So kalau kita plan betul-betul, kita set up dia punya 3 act tu, kita dah, macam kalau kita buat skrip pun, kita letak 3 act tu atas sekali untuk kita punya panduan kita. Okay, kita tengok kat situ, kita nampak, okay, act 1 ni mesti ada pendahuluan dulu. Iaitu kita punya setup cerita, introduction, pengenalan cerita kita. Kemudian act 2 dia mesti ada rising action. Okay, ataupun kat yang belah kanan ni, yang warna purple ni, kalau tengok, dia ada inciting incident. Okay, ada benda yang berlaku. Inciting incident ni, mula dia punya pengenalan dulu. Okay, pengenalan Ali seorang pelajar yang bijak kan, tengah belajar kan. Tiba-tiba ada inciting incident. Okey, dia kematian bapa. Contohnya macam itulah. Start daripada tu dia ada masalah. So macam tu kita nak create cerita. Dia kena ada benda yang inciting incident tu. Baru dia jadi cerita. Kalau cerita tu macam mendata je tu, yang kita namakan cerita mendata kan. Maksudnya tak ada benda yang berubah. Dia seorang pelajar, dia rajin belajar, lalas dia berjaya. Tu je, mendata. Kan? So mungkin penonton akan rasa macam boring lah. Kita nak ada satu benda yang jadikan satu masalah dekat karakter tu. Mungkin dia sebagai satu masalah kat karakter. Kalau kita buat drama lah, konsep drama. Okay, kalau kita buat wedding tak boleh lah macam tu kan. Tiba-tiba ada apa, cinta 3 segi kan datang. Okay, tak boleh lah. Kita tengok kesesuaian jugalah 3X structure ni. Cuma untuk pendahuluan dan penutup tu kalau boleh ada. Okay, pendahuluan mungkin pengantin lelaki akan masuk. Okay, penutup pengantin lelaki dengan pengantin perempuan daripada belakang jalan keluar. Okay, tu mungkin penutup dia lah yang kita plan lah kan untuk kita punya video, wedding video kita nanti. Tapi untuk inciting incident tu kalau boleh elakkan lah. Mungkin dia tergagap-gagap masa baca apa akad nikah pun mungkin boleh jadi inciting incident lah. Okay. Tapi biasanya inciting incident ni kita buat bila kita nak hasilkan drama, okay, ataupun live action, okay, kita akan pakaikan, kita akan gunakan inciting incident ni. Okay, dia ikut kesesuaian cerita juga. Tapi secara asasnya dia ada 3 act structure. Okay. Okay, kedua behind the scene video ada 3 act juga. Kalau behind the scene dia tak kisah. Behind the scene tak perlu 3X. Tapi kalau kita dapat hasilkan 3X juga, pun lagi menarik.
Contohnya macam behind the scene untuk satu program reality TV kan, ataupun satu program yang macam show lah. Kita buat behind the scene dia, rupanya dalam dia nak hasilkan show tu, misalnya konsert lah kan, dia ada masalah. So macam mana ni dia berkumpul kan, cameraman rakam je. So dia nampak macam inciting incident kan. Lepas tu last dia dapat juga hasilkan satu macam, dapat juga buat konsert tu lah dengan berjaya. Tu macam behind the scene juga kan, behind the scene kan. So dia ada inciting incident. Tapi benda tu kadang-kadang luck lah, ikut nasib. Kalau benda tu behind the scene ni benda yang reality kan. Benda yang reality, so dia tak boleh di planning. Kalau ada, memang kita bertuah lah, video tu mungkin akan jadi lebih menarik. Dan orang akan teruja untuk tengok macam mana dia atasi masalah tu dengan secara reality, bukan dirancang. Lagi menarik kalau buat. Kalau untuk nature documentary sama juga. Okay, nature documentary saya suka tengok macam yang siapa pernah tengok yang apa, National Geographic, okay, yang kisah mengkarung ke apa, yang tengah berlari dekat kawasan kat pulau yang ada ular tu kan. Tu nampak macam inciting incident kan. Mengkarung tak salah saya, dia berlari dekat satu pulau tu, okay, dia nak pergi ke laut, yang kat pulau tu banyak ular semua kejar dia. Tu nampak macam ada inciting incident lah kan dalam dokumentari. Biasa kalau orang-orang yang betul-betul hardcore buat dokumentari ni, dia tak buat dokumentari sekadar kata orang tu pergi syuting 3 hari lepas tu balik, tak. Dia memang akan ambil footage banyak-banyak. Okay, dia akan syuting, stay 2, 3, 4 bulan sampai 9 bulan untuk dapat hasilkan satu dokumentari yang menarik. Dia akan create flow cerita untuk dokumentari dia. Salah satu dokumentari yang menarik yang saya pernah tengok ada Spray. Spray ni kisah pasal satu virus yang mana masa tu bayi yang dilahirkan kepala dia kecil. Zika tak salah saya. Okay, virus daripada nyamuk kan. Zika tak, kalau saya salah betul-betulkan lah. Okay. Producer dia Malaysia tau, orang Malaysia. Sifu saya, Isa Zali Isa, okay, producer dia. Dan dia juga editor untuk dokumentari tu. Okay, dia ceritakan macam mana dia plan untuk merancang macam mana virus Zika ni sebenarnya bukan virus yang nature, bukan virus yang semula jadi. Dia punya dokumentari dia berkonsepkan macam investigating dokumentari. Okay. Dan dia merancang bahawa dia dapat hasil dapatan daripada dokumentari dia tu, dia dapat kenal pasti bahawa virus tu dekat kawasan Afrika Selatan, tak salah saya, yang besar lah. Okay, company yang buat vaksin untuk virus tu adalah company yang sama juga, dia buat satu chemical untuk bunuh nyamuk dekat kawasan tu sebenarnya. So that's mean dia yang buat virus tu dan dia yang buat vaksin dia. Cerita dia macam ni, ada banyak nyamuk dekat kawasan ni. So masa tu nyamuk Aedes lah macam tu kan. Tapi bila dia spray benda tu, dia spray chemical tu, nyamuk tu dia macam bermutasi untuk hasilkan virus baru, virus Zika tu. Tapi tu tak tahulah, dia macam konspirasi lah kan. Tapi saya tak tahu betul tak betul, saya tak cakap betul tak betul. Tapi dokumentari tu pun dia tak cakap betul tak betul. Tapi ke arah tu lah, dia menunjukkan ke arah tu. So dokumentari pun kita boleh buat dia sebagai dalam 3 act structure. Okay, kita boleh susun dia, kita boleh ada dia punya resolution. Walaupun resolution ataupun dia punya penutup dia tak jelas, tapi dia akan bagi tanda tanya dekat penonton. Itu lagi menarik. Kadang-kadang ada dokumentari yang memang bagi tanda tanya kat penonton. Okay, itu dari segi dokumentari lah. COVID tak pasti. COVID jangan cerita lah. Okay. Tapi yang ni virus Zika lah. Kalau siapa boleh tengok virus dokumentari spray tu, spray lah, spray. Okay, spray nyamuk tu. Dokumentari tu saya rasa kalau kat YouTube tak ada. Dia kena langgan dekat dalam Vimeo tak silap. Siapa boleh tengok, boleh lah. Okay. Okay, itu berkenaan dengan 3 act structure yang kita kena ada lah sebagai garis panduan untuk kita punya video. Okay. Okay, saya akan tunjukkan satu video kat sini macam mana 3 act structure ni dibuat. Okay, video ni pun saya baru jumpa kat YouTube sebenarnya, tapi dia sangat menarik lah.
dia ada satu insiden tentang seorang kapten kereta api lah. Okay, pilot kereta api yang mana karakter utama dia lah. Kemudian ada masalah kereta api, inciting incident dia, masalah kereta api tu delay. So masa tu nak Christmas. So kita tengok kat sini, kita boleh tengok dia punya caption kat bawah untuk nampakkan jelas macam mana dia plan dia punya 3X structure dia. Okay. Tapi jangan keliru sangatlah. Kadang dia cakap tu tak ada subtitle tau. Bawah tu bukan subtitle. Nampak macam subtitle. Tapi yang kat bawah tu adalah caption macam mana dia plan 3X structure cerita ni. Okay, kita boleh tengok saya rasa audio untuk desktop ni dapat. Okay. Kalau tak dapat audio, beritahu saya Morning, passengers of Coach 14. This is Conductor Ralph speaking. I regret to inform you that due to challenging weather conditions overnight, in combination with mechanical difficulties on our scheduled route, we've been redirected to alternate tracks and will therefore be delayed audio tak jelas 11 and a half hours. Tak boleh. Our estimated arrival time is Tak dapat langsung. 3:17 a.m. We realize this will interfere with many of your holiday plans and celebrations. It certainly cancels mine. We're very sorry for this terrible inconvenience. My assistant porter, Fritz, I will be serving a small complimentary Christmas brunch, including chocolate-flavored hot beverage with whipped topping, in the cafeteria section at the rear of the coach, starting in 20 minutes. Just to repeat again, Christmas brunch, 20 minutes, cafeteria section at the rear of the coach. Please do join us. Thank you. Station Master Fred, it's Ralph. You got the scissors, construction paper, aluminum foil, extension cord. What else? Good. How tall is it? Well, we'll just have to make it work. Here we come. Fritz! Right now. Fritz! Okay. Nampak kan tadi kan? Tuling. Oh, no makanan. Okay. Sorry. Semua puasa kan? Okay. So kita nampak macam mana dia nak set up climax tu. Dia bagi unsur-unsur suspense sikit. Kan?
Dia bagi nampak macam penumpang kereta api tu keluar seorang demi seorang. Lepas tu pergi masa budak tu dia slow sikit, dia tak bagi terus tau. Dia tak bagi terus kita tunjuk apa yang berlaku sebenarnya. Lepas tu baru dia boom bagi tunjukkan apa yang dia dah buat. Kemudian barulah dia punya penutup dia cerita tu. So macam itulah contoh 3X structure. Okay. So harap-harap semua faham lah lepas ni. Okay, boleh gunakan saya rasa video ni rakaman live kita ni boleh record. Okay, dan kita boleh tengok balik semula siapa yang mungkin tak faham untuk video tadi tu. Okay, kemudian dalam idea development, okay, lepas kita dah buat kata orang tu konsep dah tahu, kemudian 3X structure dah ada, kemudian kita akan buat punya script writing. Okay, penulisan skrip. Okay, penulisan skrip ni sebenarnya, okay, dia tak susah. Okay, dia bukan dialog semata-mata lah. Okay, kadang-kadang saya buat cerita ni tak ada dialog. Tak perlulah skrip, tak semestinya. Okay, penulisan skrip ni memang penting sebenarnya. Kita kena ada sesuatu yang kita tulis. Okay, dan biasanya skrip ni bukanlah semata-mata dialog. Okay, kita yang penting dalam skrip ni adalah action. Action yang ada dalam kat situ. Kalau kita tengok dekat saya punya slide ni, ada action dekat sebelah tengah ni. Atas tu scene heading. Scene heading ni bagus untuk guideline kita lah. Kita nak buat tempat tu outdoor ke, indoor ke, waktu malam ke, waktu siang, dekat mana. Okay, scene heading ni lebih kepada panduan location. Okay, kemudian action tu yang paling penting dalam skrip sebenarnya. Apa yang berlaku? Okay, dan biasanya kalau kita nak buat action ni, kalau kita tulis, kita kena tulis secara kata kerja. Okay, dia bukan macam karangan biasalah. Dia kena kata kerja, maksudnya perkara yang berlaku. Okay, macam kalau kita nak buat Ahmad bangun pagi kemudian dia minum kopi kan. Contohnya. Okay, kita kena buat sedetail yang mungkin. Ahmad membuka matanya, kemudian dia menggosok-gosok matanya dan dia merenung ke arah jam. Dan dia terkejut melihat jam di dindingnya sudah pukul 6 pagi. Bermaksudnya dia dah terlepas sahur. Contoh macam itulah. Okay? Dia lebih kepada kata kerja. Dia kena ada perkataan yang menunjukkan ekspresi, perbuatan. Itu adalah action. Okay, yang kita kena ada dalam skrip kalau kita nak menghasilkan drama. Sebab apa pentingnya skrip ni? Skrip ni kita buat untuk siapa? Untuk diri kita. Ya. Tapi kita akan bagi juga dekat kita punya talent, dekat kita punya kru. Kalau setakat kita seorang je faham, susahlah kan. So kita kena bagi kru, kita kena bagi kita punya talent ataupun aktor, pelakon kita tu faham apa yang dia kena buat, apa ekspresi yang dia kena buat, apa pergerakan yang dia kena buat. Kalau kita cakap bangun pagi kemudian terkejut je, mungkin kuranglah dia dapat kan maklumat apa yang dia kena buat. Okay, biasanya script writer ataupun screenplay writer ni dia memang kena detail lah. Okay, selain daripada dialog macam biasalah dialog yang kita plan kan. Ni biasa contoh format untuk script. Walaupun ada orang cakap tak ada rigid format, maksudnya tak ada format yang tepat. Maksudnya dalam dunia industri ni pun, industri video production ataupun filmmaking pun dia tak begitu rigid. Okay, maksudnya kita boleh fleksibel sikit asalkan semua orang faham. Cuma bila dalam industri ni ataupun kru, kalau kita bekerja dengan kru-kru yang memang dah biasa dengan skrip yang dia orang biasa tengok, so bila dia tengok skrip kita pelik sikit, mungkin dia tak faham lah. So biasakan guna perkara yang orang biasa guna, supaya semua orang senang nak faham. Okay, mungkin kalau kita buat konten kita punya nanti tu, kita bukan orang yang background daripada filmmaking ataupun video production contohnya. Tapi kita punya talent tu kita ambil betul-betul. Memang artis betul. Okay, kita ambil contohnya, siapa artis yang saya nak pilih? Siapa-siapa je lah kan, asalkan artis kan. Kita ambil Zizan contohnya. Okay, kemudian kita bagi skrip kita punya style kita. Mungkin dia tak faham. Okay, so lagi bagus kalau kita dapat produce skrip ikut format yang sepatutnya. Okay, tulisan pun sebenarnya jadi isu juga. Ada orang keluarkan isu tulisan tak semestinya kena pakai apa nama tulisan ni, saya pun lupa lah. Screenwriting punya font kan.
Kalau nak pakai Arial pun boleh, nak pakai Times New Roman pun boleh. Ya, betul. Cuma kadang-kadang banyak script writer ni dia suka dapat mood macam profesional kan. Okey, boleh je kan nak pakai tulisan lain. Asalkan yang penting boleh dibaca, mudah dibaca, orang semua boleh baca lah. Faham? Okey. Saya lupa nama font tu. Siapa-siapa boleh ingatkan saya nama font untuk skrip ni? Okey. Bukan Times New Roman ni, dia lain. Dia saya lupalah nama. Courier New. Okey. Tapi saya ada download juga screenwriting Hollywood punya font. Ada juga. Okey. Okey, ni saya tunjukkan salah satu contoh kalau siapa-siapa yang nak buat skrip lah. Okey, kamu boleh gunakan Studio Binder ni. Okay, Studio Binder ni dia free je, tapi dia secara online lah. Kita boleh buat skrip secara online dan dia free. Bagus juga online ni sebenarnya. Sebab apa? Dia ada collaboration. So masa kita buat skrip tu, kita boleh online dengan 2-3 orang boleh tengok sekali masa kita buat. Okay, macam kita script writer, kemudian kita nak kita punya producer ataupun director tengok sekali. Dan dia boleh komen sekali. Masa kita buat tu dia boleh komen. Tu bagusnya online script writer. Kalau software yang biasa industri gunakan macam Final Draft, okay? Sebenarnya Microsoft Word pun boleh. Yang penting dia ada tulisan kan. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi yang ni saya rasa dia lagi proper lah Studio Binder ni. Nampak dia punya dia punya features yang dia ada tu menarik. Saya share dia punya video Yang ni kalau dia audio dia just music je lah, tapi saya share jugalah audio dia Okey, saya baru perasan tadi tu saya dah 2-3 kali dah nampak ada orang nak share screen. Nanti saya tanya penganjur. Boleh tak share screen? Saya tunggu kalau ada penganjur datang nanti. Saya tak pasti konsep dia macam mana nak share screen ni nanti. Okey. Sebab saya bukan guna aplikasi yang saya biasa guna sebelum ni lah. Biasa saya mengajar guna Teams ataupun Google Meet. Yang ni lain sikit lah. Saya tanya kalau penganjur dengar. Okey. Saya rasa itulah kalau skrin kat belakang ni kan. Belakang sini. Belakang sini. Okey. Skrin kat belakang sini mungkin nampak kurang sharp kan. Okey. Tapi nanti kalau penganjur ada nanti saya minta dia kalau boleh share full screen kan lagi menarik. Okey. Okey. Tadi nampak kan? Studio Binder ni macam-macam dia boleh buat. Okey, kita semula. Okey. Studio Binder dia macam-macam dia boleh buat. Dia proses pre-production yang lengkap pada saya lah. Okey. Cuma untuk skrip dia free. Tapi ada juga yang dia kena berbayar. Contohnya kalau kita nak download form-form dia, ada yang berbayar. Kita kena langgan dia. Okey.
form untuk casting, form untuk Ricky location, semua kena ada, kena langgan lah. Tak silap saya lah. Ada yang free dan ada yang berlanggan. Okay, tapi untuk script writing dia free. So siapa-siapa yang nak buat script writing guna Studio Binder ni lagi mudah lah sebab dia free je. Okay, boleh, yang penting online. Okay, sekarang online pun dah mudah kan. Semua dah ada internet. So tak ada masalah. Okay, cuma masih kena guna laptop lah saya rasa. Saya tak pernah try buat skrip guna phone lagi. Ada apps untuk buat skrip guna phone. Okay, tapi saya tak fokus lah. Saya lebih selesa menaip kalau nak panjang-panjang tu guna laptop lagi selesa lah. Saya rasa anda semua pun sama. Kecuali kalau kita nak adjust sikit-sikit, ubah sikit-sikit boleh lah kot guna phone kan. Okay. Kita terus kepada lepas kita buat skrip, kalau perasan tadi dekat Studio Binder tu dia tunjukkan lepas buat skrip apa yang kita kena buat. Okey, lepas buat skrip dia akan buat shortlist. Okey, shortlist ni penting. Okey, penting supaya kita masa dekat location tu tahu apa nak buat. Okey, kadang-kadang orang ada skrip, skrip ada panjang lah, tebal skrip. Tapi bila sampai kat lokasi kita nak shooting tu, aktor semua dah ada, apa kita nak buat ni? Okey, mula-mula kita ambil full shot dululah. Main plan ni macam tu, on the spot, kat tempat lokasi tu. Okey, kalau boleh jangan amalkan macam tu. Okey, kalau kita nak planning, nama pun planning kan. Okey, untuk idea development ni, okey, kita kena plan betul-betul kita punya shot kita. Okey, kita nak shot macam mana. Okey, ni contoh-contoh shot lah. Kalau kamu familiar, kalau kamu tak familiar, nanti kita akan belajar jenis-jenis shot ni kemudian. Saya akan go through lah jenis-jenis shot untuk petang ni. Petang ni ada technical knowledge. Sikit saya akan bagi teknik kamera lah. Basic camera composition, basic camera works, basic camera angle, movement, shot, semua. Tapi kalau nak tahu sedikit, macam shot 1, shot 2, shot 3, okay. Location tu semua EXT tu maksudnya exterior lah. Okay, EST tu establish shot ni biasanya establish shot ni besar. Okay, macam dia nak nampakkan kawasan tu kat mana. Itu establish shot. Establish padang bola sepak ataupun establish tepi pantai. Establish shot tepi pantai. Okay, kemudian dia pergi ke medium shot. MCU ni medium close up. Okay, biasa cerita-cerita Hollywood, kalau kita perasan lah, dia suka buat macam ni tau. Dia suka buat establish shot, lepas tu terus pergi ke medium close up. Misalnya establish shot ataupun extreme long shot, kawasan padang pasir. Nampak daripada jauh ada kaki, ada bayang-bayang orang tengah berjalan dekat padang pasir tu. Lepas tu terus close up kaki dia. Tu biasalah style filem Hollywood. Hollywood punya filmmaker suka buat macam tu. Kan? Terus close up kaki dia, terus dia jatuh. Macam dia dah kata orang tu dah dehydration yang tinggi lah. Dah kehausan sangat. Tu contoh filem-filem Hollywood lah. Okay. Dia suka. Yang ni dia daripada establish, dia pergi medium close up. Okay. Dia pergi close up terus. Lepas tu extreme close up. XCU adalah extreme close up. MS adalah medium shot. MLS ada medium long shot. Okay. Medium long shot ni biasa dia lama sikit lah. Medium long shot. Biasa nak tunjukkan kawasan tempat tu macam mana secara dekat dengan penonton. Medium long shot. Okay. Shot type, biasa tu lah. Camera angle ni biasanya angle kamera. Kedudukan kamera tu kat atas, kat bawah, kat tepi. Okay, tu camera angle. Okay, camera movement pula adalah pergerakan kamera tu. Dia ke depan ke belakang ke kiri ke kanan ke. Ataupun dia tilt up, tilt down. Ataupun dia move left, move right. Ataupun tracking. Itu pergerakan kamera. Nanti kita akan pergi detail camera works ni, kita akan pergi detail petang ni. Okay, apa-apa jenis basic camera works lah. Shot description ni penerangan shot. Supaya nanti bila kita dah sampai kat location, okay, kita dah ada shortlist. Kita ikut je lah shortlist ni. Dan kalau masa tu kita ada, kadang-kadang director ada benda yang, baru terfikir shot ni cantik lah. Boleh je kita tambah balik. Kita nak tambah, kemudian tak apa. Tapi at least kita dah ada guide kita. Sampai-sampai kita terus clear apa nak buat. Kita dah tahu, cameraman dah tahu, actor pun dah tahu nak shot apa. Kan? Actor pun dah ready dah. Okay, lepas ni establish je. Tak payah make up pun tak apa. Kan? Mungkin lah. Kan, actor kan. Dia fikir, banyak shot establish, tak payah make up sangat. Kan? Kalau shot close up, medium close up, kena make up tebal-tebal. Bagi hilang jerawat dia tak nampak kan. Tapi kalau banyak establish shot je, dia tak payah make up pun tak apa. Tu contohlah
Kalau kita dah prepare betul-betul kita punya shortlist, so semua orang pun senang hati buat kerja. Sebab kita dah prepare. Jangan sampai kita tak prepare. Tu pun ada orang share tu. Point of view over the shoulder. Bagus, bagus. Okey. Okey. Okey, kemudian kita buat storyboard. Bila kita dah ada shortlist, lagi senang nak buat storyboard sebenarnya. Sebab storyboard tak perlulah semua shortlist kita tu kita storyboard kan. Okay, kadang-kadang shortlist satu scene ataupun satu babak cerita tu mungkin akan ada 20 shortlist. Takkanlah sampai 20 frame kita nak storyboard kan. Kita ambil yang penting-penting je. So bila kita dah ada shortlist, kita dah 20 shortlist, kita pilih mana yang paling utama. Untuk kita tahu, yang membantu orang tahu jalan cerita. Storyboard ni untuk kita present, biasanya dekat klien ataupun dekat orang, macam mana flow kita punya cerita ni. Mungkin dia tak nampak dekat skrip. Sebab skrip kan baca kan. Tapi tak nampak gambaran visual tu, macam mana perjalanan cerita tu. Sama juga dengan shortlist. Shortlist ni lebih kepada untuk membantu kru. Aktor kita faham nak shoot apa cameraman kita lagi lah, DOP atau Director of Photography ataupun cameraman kita tu dia tahu nak buat apa. Okay, biasanya shortlist memang antara director dan DOP lah. Dia orang akan discuss macam mana nak shot apa untuk scene ni. Kemudian daripada shot tu, kita akan shortlist tu kita bagi kat storyboarder. Storyboarder akan ambil dan dia akan pilih mana yang penting. Okay, biasa dia akan discuss juga dengan director. Mana yang penting dan kita akan storyboardkan ataupun visualkan dalam bentuk lukisan. Storyboard ni tak perlu pandai melukis sangat sebenarnya. Okay, kadang ada orang kata tangan saya kaku kan. Sebenarnya lukisan lidi pun dah cukup dah. Saya pernah tengok storyboard filem Korea. Tajuk filem tu Parasite kan. Dia sangat sempoi lah storyboard dia. Conteng-conteng je. Okay, dia tak adalah sampai nak kena color, shadow semua kan. Macam hyper realistic punya lukisan, tak perlu. Okay, dia just yang penting semua orang faham macam mana kamera movement dia. Okay, dari segi cinematic dia macam mana. Orang semua faham angle apa yang dia nak. Itu lagi penting. Okay, lukisan conteng-conteng pun tak apa. Okay, nampak ni macam cantik juga kan. Saya bagi contoh yang tak adalah cantik sangat sebenarnya. Taklah detail sangat tapi cukup. Tapi ni memang kena orang yang pandai melukis lah. Yang kalau nak hasilkan macam ni. Tapi kalau kita tak pandai melukis pun tak apa. Yang penting kita buat. Kita cuba buat storyboard kita. Okay? Orang bulat-bulat pun, mata bulat-bulat pun tak apa. Asalkan kalau karakter tu kena senyum, kita buatlah senyum. Kalau karakter tu kena menangis, mungkin kita buatlah muka dia sedih. Just cukup je nampak muka sedih. Tak nampak muka dia macam pelakon betul pun tak apa. Okay? Nampak macam orang asal nampak orang lah. Okey, ada telinga, ada tu kan. Tak nampak macam pelakon pun tak apa. Okey, saya tunjukkan kat sebelah ni adalah Storyboarder by Wonder Unit. Okey, ni adalah satu apps yang menarik lah. Storyboarder by Wonder Unit ni yang kamu boleh try apply. Dia free je. Boleh download dekat website dia. Okey. Ni dia contoh interface dia lah. Storyboarder by Wonder Unit. Dia simple je. Dia macam kalau siapa biasa guna SketchUp ataupun SketchUp untuk Autodesk SketchUp ke kan. Dia lebih kurang macam tu je. Okay, tapi dia lagi simple dan dia ada semua. Dialog, description, jenis-jenis shot apa yang kita nak pun dia dah ada dah. Saya tunjuk kat sini sikit video dia yang saya dah screenshot. Okay, screen recording lah. Ni contoh storyboarder punya apps. Kalau kita sekarang ni rasa orang dah ramai yang suka gunakan digital sepenuhnya. Ni kita hasilkan storyboard secara digital juga. Skrip pun digital, storyboard pun digital. Okay, kalau saya nak tunjukkan apps dia, storyboarder ni rasa semua nampak kan saya punya skrin ni. Okay, sekejap saya tunjukkan app storyboarder. Okay, ni yang saya dah download sebelum ni. Dia free je. Create blank. Kemudian kita boleh pilih kita punya format, kita punya frame. Kebiasaannya kita akan pilih 16:9 lah. Okay. Standard full HD punya video. Untuk video, it's okay 16:9. Kalau 4:3 ni standard zaman TV lama dulu. Okay, 16:9. Saya tunjuk macam mana kita nak buka storyboarder ni. Boleh download sendiri. Pergi kat Google, search storyboarder dan kita akan dapat ni. So kat sini kita boleh lukis orang kita.
Okay. Okay, storyboarder. Dan dia ada onion. Onion tu maksudnya kita boleh lapis-lapiskan dia. Sama ada kita nak dia macam kita tekap lah. Kita boleh buat macam nak buat pergerakan animatik kan. Okay, kita akan gunakan onion untuk lapis-lapiskan dia. Dan lagi menarik dia ada 3D. Okay. Dan kita boleh add karakter lagi dalam ni. Contoh saya letak add karakter. Dan kita nak shot, saya tunjuk ringkas-ringkas je. Tak perlu kamu semua kena buat. Just yang penting kita tahu. Shot size saya nak medium close up. Tengok. Camera angle saya nak worm eye. Tengok dia terus dapat shot yang kita nak. Dan kita dah dapat hasilkan satu storyboarder, satu frame. Kita boleh adjust lagi frame kita nak macam ni. Contohnya untuk first shot kita. Ataupun kita nak manipulate lagi, orang ni macam ni ke, dia begini ke, nampak menarik kan. Okay. Kita zoom sikit, yang dia tengah macam ni, tengah nak mencapai satu barang. Contohnya. Okay. Ni first shot kita. So kita dah plan dah first shot kita simpan first shot kita buat second shot pula. Second frame pula, sorry. Untuk storyboard tu kita simpan untuk second frame pula. Benda ni lagi menarik. Saya dah mula bagi kat student saya dan dia buat memang nampak okey dah. Siap ada pokok semua kan. Kita boleh letak pokok, kita boleh letak bangunan, kita boleh buat cube 3D semua, okey. Environment kita boleh buat. Dia nampak menarik, kita boleh letak image lagi kat belakang dia. So kerja ni lagi memudahkan filmmaker ataupun videographer ataupun videomaker yang nak buat storyboard. So boleh download. Storyboarder ni dia free je dekat Wonder Unit. Okey. Okey. Saya bukan nak buat tutorial storyboarder ni, just saya nak bagi tahu je lah. Storyboarder ni satu apps yang baik lah, bagus lah untuk kita apply. Kita boleh apply cahaya, kat mana datang kan cahaya tu. Okay, kemudian ni kalau nak buat camera angle, nak tukar kamera apa. Okay, kita boleh tetapkan dia. Lens apa. Okay, move. Okay. Okay, dah. Serba sedikit lah. Dan dia ada features baru, VR. Saya tak nak try lagi. Okay, nanti kita tengok nanti. Siapa nak boleh explore, boleh download lah. Dia percuma je. Okay, untuk storyboarder ni. Okay, kita tutup dulu. Kita fokus kat kita punya topik. Okay. Video pre-production. Okay, masa dalam peringkat pre-production. Dah 1 jam lambatnya masa berlalu kan. Okay. Kita terus kepada dah ada orang dah share dia punya link. Bagus. Okey. Tu link dia boleh download dan boleh try explore macam mana nak buat storyboard. Okey. Biasanya storyboard ni jangan panjang-panjang banyak-banyak sangatlah. Kita anggarkan macam kalau 1 minit tu frame yang perlu ada biasanya mungkin dalam 20 frame dah cukup. Okey, untuk menggambarkan perjalanan cerita tu. Okay, 20 frame pun dah cukup. Jangan ikut kita punya shortlist. Shortlist kita ada 80 frame kita guna. Okay, walaupun memang betul Hollywood punya storyboard memang detail. Okay, Hollywood punya storyboard kadang-kadang satu dewan dia penuh. Dia letak dia punya storyboard. Saya pernah tengok satu scene filem The Matrix Revolution yang Neo tengah berlawan dengan Agent Smith. Scene last dia berlawan tu, dia punya storyboard dia satu gudang. Okay? Sebab dia nak detail macam mana pergaduhan antara Neo dengan Agent Smith tu. Okay? Satu gudang tu dia punya storyboard dia. Satu ruang bilik tu lah. Dia tampal setiap dinding dia. Ini storyboard. Okay? Tapi tak perlulah sampai macam tu kan. Tu kalau kita punya, dia orang bajet berbilion. Okay? Untung pun berbilion. Kan? Tapi kalau kita nak buat planning, kita just macam 1 minit anggaran dalam 20 frame cukup. Untuk kita punya flow cerita, perjalanan cerita tu. Okay, macam scene pertama dekat katil bangun tidur tadi kan. Okay, scene kedua dia tengah mandi, bergegah mandi, tengah mandi kan. Kita buat dia tengah mandi kan. Kemudian scene 3 dia keluar daripada rumah, macam tu je lah. Untuk frame yang ketiga. Okay, kita dah habis bab idea development. Okay, mungkin tu basic lah. Yang saya dah ringkaskan, cuba ringkaskan paling-paling itu mesti kena ada buat. Okay. Tapi kalau kamu nak pecah-pecahkan lagi ikut pengalaman ataupun ikut kamu punya rasa yang sesuai, selagi dia sesuai buat je. Tak ada masalah. Okay. So kita akan pergi ke seterusnya, selepas idea development kita akan pergi ke project planning.
project planning ni lebih kepada urusan pengurusan lah biasanya. Biasanya project planning ni yang plan dia adalah kalau dalam production, okay, real production industry, producer yang akan plan. Okay, project planning ni. Okay, producer yang akan plan. Macam yang tadi, idea development ni biasanya di kalangan director, kemudian DOP atau cameraman, okay, dia akan plan kita punya idea development tu. Okay, script writer kan, tu untuk idea development. Untuk project planning ni banyaknya bahagian pengurusan lah. Unit production manager, producer, dia akan plan project planning. Okay, project planning ni dalam ni ada production budget, of course. Benda yang penting, semua perlukan budget. Even nak telefon orang pun kena ada budget kan, kena ada data, kena ada kredit. Kalau tak ada kredit, macam mana? Itu pun bajet kita sebenarnya. Kredit kita tu pun bajet juga. Okay. Minyak kereta lagi. Okay, itu contoh production budget. Kru, kita kena pandai fikir kru macam mana yang kita nak. Okay, berapa banyak kru yang kita nak. Kalau kita punya shooting tu, biasanya lah, normally, sekarang ni shooting untuk video pun, paling-paling pun kena ada 2 cameraman sebenarnya. Okay. 1 cameraman susah. Okay, dia memang kena ada 2 cameraman. So, kena plan lah. 2 cameraman, okay. Assistant cameraman seorang. Cukup lah untuk 2 cameraman tu. Assistant cameraman seorang. Okay. Kemudian location. Kat mana tempat kita nak pergi shooting. Kita kena ada plan. Macam mana nak buat location, nanti kita akan go through macam mana kita nak set location. Kemudian talents kita, siapa talent kita. List of equipment. Okay, apa equipment yang kita nak guna. Tadi macam ada 2 cameraman. So paling-paling kena ada 2 kamera lah. Paling sikit 2 kamera. Lagi bagus kalau kita ada buat extra backup kamera. Sebab kita tak tahu apa-apa jadi dekat location kan. Tiba-tiba kamera jatuh ke, pecah ke, ataupun rosak ke. At least ada backup. Kita kena ada buat list tu. Penting. Okay, kadang-kadang dah sampai lokasi. Contohnya kita shooting, kita dah melangkaui daerah negeri, kita shooting kat Genting Highland contohnya. Rupanya bateri kamera tak bawa. So, susah. Kita tak ada buat list of equipment. Kita tak tengok pun apa benda yang tak cukup. So penting tu semua. Okay? Kalau nak harapkan cameraman dia, jangan harap lah. Kalau boleh, kru tu ataupun production manager tu yang akan ingatkan cameraman semua untuk tengok barang-barang semua kena bawa. Okay? Biasa saya suka tertinggal charger. Charger handphone ke charger laptop saya suka tertinggal. Sebab tak buat list of equipment kan. Berapa kali dah saya tertinggal charger. Okay. Sebaik hari ni saya ingatlah bawa charger laptop. Kalau tak, separuh je dah kelas kita. Okay. Tu antara benda penting tu. Charger untuk bateri kamera tu. Kadang-kadang kita pergi shooting 2-3 hari, kita terlupa bawa charger. Sebab biasa dah shooting 1 hari je. Pergi pagi balik petang, bateri bawa 4 cukup. Tapi bila shooting 4-5 hari, 4 tak cukup bateri. Kan? So kita kena ada bawa charger juga. Okay. Production schedule lah sekali. Itu penting lah, production schedule. Maksudnya kita punya jadual lah, jadual produksi kita. Okey, kita pergi kepada production budget ni. Contoh production budget lah, tu pound sterling ke. Okey, saya tak bagi yang ringgit. Saya dapat dekat dalam Google lah. Biasalah saya search dekat Google. Okey, contoh-contoh production. Macam saya cakap tadi, awal-awal kalau kita nak jadi profesional, kita kena cuba buat macam mana orang profesional buat. Okey, cuba sehabis mungkin. Tapi janganlah dia buat pound sterling, kita pun buat pound sterling kan. Kita buatlah detail macam ni. Okay. Macam mana kita nak buat. Bayar untuk cast berapa, bayar untuk equipment berapa, bayar rental berapa, bayar lokasi berapa, bayar bil prepaid berapa, minyak kereta berapa, semua tu kita kena plan. Kita kena ada kira-kira kita kena buat accountant kita. Kalau produksi kita besar mungkin kita boleh hire accountant lah. Kan? Kalau kita punya produksi kecil, biasanya bos lah kena fikir sendiri. Okay, kalau production besar, biasa kita boleh hire accountant yang betul-betul boleh buat benda ni. Benda ni memang kena detail lah. Kan? Sebab duit ni macam-macam boleh jadi. Pecah amanah, apa-apa semua. So kita boleh tahu, kalau kita pantau benda ni, kita boleh tahu. Kita boleh plan lagi. Okay. Kalau kita tak mampu, projek kita, bajet tu macam kalau kita nak buat corporate video. Kita kena berkampung dekat tempat tu mungkin seminggu. So kita kena tengok bajet klien bagi berapa. Cukup tak untuk kita duduk kat hotel 5 bintang. Kalau tak cukup, cari homestay je. Semua kru stay dalam homestay. So benda tu kena ada, production budget. Kena plan.
Okay. Kemudian yang seterusnya adalah kru. Ni saya bagi list kru yang simple lah. Okay. Simple. List kru yang biasanya wajib ada. Okay. Wajib ada untuk sesebuah produksi video. Okay. Tapi dia depend juga pada situasi ataupun macam vlog mungkin tak perlu seramai ni lah. Vlog biasanya 3 orang pun dah cukup. Atau 2 orang, 3 orang dah cukup. Tapi kalau kita buat macam corporate video ke, drama ke, kalau seelok-eloknya kita nak kualiti yang bagus, audio yang bagus, pencahayaan yang bagus, kita kena ada kru, list of kru yang macam ni lah. Kadang-kadang macam ada seorang boleh buat 2-3 job betul. Macam producer, mungkin dia producer, dia juga director. Tu common lah untuk produksi-produksi kecil mungkin. Okay. Dia cameraman dan dia juga editor. Boleh lah kan? Sebab cameraman dengan editor bukan orang yang kena buat dalam masa yang sama. Tapi kalau dia cameraman, dia yang lighting, dia yang soundman, dia penat lah. Okay. Dia penat. Okay. Nanti dia akan penat. Kalau editor tak ada masalah. Video editor. Sebab dia video editor tu selepas syuting. Okay. Baru dia akan buat. Ataupun syuting siang, malam baru dia buat. Tu boleh lah. Cuma dia tak ada rehat lah kan kalau macam tu. So producer ni kalau tengok biasanya orang yang macam orang yang melabur duit lah. Okay, biasanya orang yang dapatkan job ataupun orang yang memang ada duit untuk hasilkan satu video tu, producer, penerbit kan. Okay, director ni biasanya orang yang memang faham tentang bahasa-bahasa filem. Okay, dia tahu angle apa dia nak, dia boleh control talent punya lakonan ataupun setup macam mana untuk props, untuk background, foreground, dia boleh setting. Okay, dia ada pengetahuan yang tinggi lah untuk cinematic view. Okay, director. Yang DOP, cameraman ni yang penting dia kena tahu shot dan dia boleh handle kamera lah. Dia boleh operate kamera, kita panggil. Okay, at least dia boleh buat basic. Kan ada cameraman tak tahu kat mana memory card, susah lah. Kan? Okay. Director dengan cameraman. Kemudian soundman, orang yang akan menjaga kualiti audio. Biasanya kalau kita buat production ni, dia akan ada external ataupun extra voice ataupun sound recording. Okay. Biasanya tu soundman lah. Soundman. Okay. Soundman akan gunakan, macam dalam gambar ni kalau tengok ada yang pegang boom mic tu kan. Okay, yang pegang boom mic tu adalah soundman. Okay, yang pegang macam hailer tu adalah, kalau tengok kat situ, sini, okay. Yang pegang hailer kat bawah tu biasanya adalah director lah. Duduk kat kursi kan. Okay, yang pegang kamera tu cameraman. Kemudian yang pegang macam tinggi tu, okay, itu kita panggil boom mic. Okay, itu soundman. Yang dekat bawah tu mungkin dia punya operator lah. Dia bukan editor Mesti dia operator untuk buat green screen ni. Kemudian talent. Ni kru lah, kru yang biasanya kena ada dalam sebuah production. Okey, saya pernah shoot video dengan BBC untuk Nature Documentary. Dia orang 3 orang je. Yang sakit tu cameraman, kena jaga sound, berat equipment, dia kena carry masuk. Betul. Cameraman kena ada assistant sebenarnya. Okey, dia tak boleh dia seorang buat. Biasanya kalau production besar lah, cameraman pegang kamera, tapi sebelah dia mesti ada dia punya assistant dia. Yang akan tanya dia, bang nak air bang? Bang, dah habis shoot kan? Dah habis shoot, okey dah. Dah habis shoot, dia akan gulung kabel. Cameraman tak perlulah pula cameraman gulung kabel. Nanti letih lah cameraman kan. Biasa dia kena ada assistant. Assistant cameraman kena ada. Okay, kalau lagi-lagi kalau production yang besar, yang kena shoot yang benda-benda yang besar lah. Tentang budget, saya cerita banyak kisah sedih. Betul. Okay. Tu yang kita kena proper betul-betul. Kalau production bagus dari segi kewangan, tu mungkin selesa sikit lah. Okay. Kadang-kadang klien bayar banyak, mahal lah. Tapi bajet macam tak ada. Okay, tu saya faham lah, benda tu banyak berlaku. Okay, kita tengok macam mana. Okay. Location. Project planning yang seterusnya location. Dalam location ni kita panggil Ricky. Okay, biasanya production manager lah. Okay, ataupun dia akan setting untuk buat Ricky lokasi. Lokasi kat mana nak syuting. Apa yang perlu penting kalau kita nak buat Ricky ni adalah kita kena tahulah. Ada beberapa benda yang penting kalau kita nak buat Ricky location ni. Okay.
first kat sini yang saya ambil lah, saya dapat ambil, kita kena jaga, kita kena tengok transport link, parking macam mana, kemudian space tempat tu macam mana, sesuai tak dengan cerita kita. Okay, department office maksudnya siapa kita perlu berhubung untuk dapatkan lokasi tu. Okay, kalau macam homestay ataupun resort, kita kena tanya owner dia lah ataupun office dia, admin office dia untuk detail, dapatkan contact number semualah. Okay, toilet pun penting. Okay, kalau kita shooting outdoor, okay, outdoor kawasan macam scene tu mungkin scene hutan, dalam hutan, tapi biasanya kalau production dia tak akan pergi hutan betul-betul. Okay, melainkan mungkin dokumentari dia akan pergi hutan betul-betul. Okay, toilet kat mana tu tak tahulah. Okay, tapi kalau macam drama ke, filem ke, biasanya dia akan cari resort yang akan nampak view hutan. So, kemudahan kat situ ada. Macam toilet, penginapan semua ada lah. Power pun penting. Maksudnya elektrik Power ni bukan kuasa tau. Dia elektrik. Okay. Ada orang, ada power tu macam kuasa. Kuasa tak kisahlah, kuasa apa kan, kuasa mengarah ke kan. Okay, kuasa super saya ke. Tapi power kat sini lebih kepada electricity. Okay? Sebab kita perlu gunakan electricity untuk kita punya lighting, kita punya equipment. Okay? Generator mungkin boleh. Okay? Tapi kalau ada electricity yang sedia ada lagi bagus. Okay? Hazard ni ancaman lah. Kalau ada tempat tu ada benda-benda yang berbahaya ke. Lagi-lagi kalau kita shooting kat kawasan yang mungkin dokumentari, kena fikirlah hazard. Dokumentari banyak kena fikir hazard. Okay, ni untuk Ricky lah. Ni contoh Ricky form yang ada. Saya bagi dapat contoh ni. Okay, kita boleh tengok kat situ. Dia ada, tak nampak detail tapi tak apalah, saya boleh bagi tahu. Dia ada location detail, untuk scene apa. Mungkin kita boleh guna shooting ni untuk scene apa. Kalau ada banyak scene, lagi bagus. Lokasi yang sama tapi ada banyak scene, kita boleh shooting kat situ. Okay, kita kena ada tengok dia punya available date dia bila. Kalau tempat tu tempat yang macam resort kan, dia kena ada available date. Okay? Kalau tempat tu macam memang rumah yang terbiar, mungkin kita kena tahu juga siapa owner tempat tu. Untuk dapatkan permission. Penting permission ni. Even student-student saya pun, saya sangat tekankan yang kita kena minta permission ni. Kita tak boleh main terus langgar je pergi syuting. Sebab apa-apa jadi nanti, walaupun bukan salah kita, kemalangan ke apa, kita yang akan dipersalahkan lah kerana menceroboh kawasan. Lagi-lagi kalau kita pergi syuting dekat mall ke pun, tu risiko lah. Mungkin boleh berlakon-berlakon macam bukan syuting, tapi susah juga sebenarnya. Kalau kena tangkap dengan guard ataupun pengawal keselamatan, kita kena dakwa ke, boleh tau, kita boleh didakwa sebab kita menjalankan kegiatan rakaman secara haram. Dia didakwa sebab menjalankan kegiatan rakaman secara haram di kawasan parking kereta mall. Itu saja. Tapi dah kena dakwa kan? Pergi mahkamah lah. Nak macam mana? So penting. Permission tu penting. Macam saya biasa kadang-kadang terbangkan drone pun. Okay? Permission tu memang sangat penting. Proses-proses dia. Sebab sekarang ni proses untuk terbangkan drone pun dah rumit. Okay, kita kena dapat kebenaran daripada penguatkuasa tempatan. Macam majlis daerah atau Dewan Bandaraya. Okay, kita kena minta permission dan ada proses dia sebenarnya. DCA, KDN, kalau kat Putrajaya, kita kena minta sampai ke tahap KDN. Kementerian Dalam Negeri. Kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri sebenarnya. Okay, masa saya ikut kursus intermediate drone, okay, level intermediate level lah, paling tinggi pun untuk drone. Memang kita kena minta kebenaran sampai ke tahap KDN. Kat Malaysia ni ada dua tempat yang lokasi dia memang sangat strict. Kalau kita nak shooting, lebih lagi melibatkan penggunaan drone. Okay, iaitu Putrajaya dan juga KLCC. Okay, sebab apa KLCC? Walaupun banyak je orang terbangkan drone kat KLCC, tapi yang saya belajar sebelum ni, itu adalah tempat yang paling strict. Sebab apa? Dekat KLCC ada US Embassy. Kita tahu kan drone ni macam-macam boleh buat. Okay, dia boleh bawa C4 yang ringan tu je. So, KLCC memang sangat strict sebenarnya. Saya pernah ada kisah lah, salah seorang student saya, sekarang dia ada kes mahkamah, dia terbangkan drone dekat Johor Bahru. Tapi bukan dekat atas istana tau. Tapi istana nampak drone dia. Dan dia tembak, drone tu jatuh
dan dia didakwa dalam mahkamah mengintip istana. Walaupun drone tu terbang bukan dekat kawasan istana. Tapi nampaklah kan. Dia kena tembak dengan sniper istana dan dia didakwa lah. So benda tu kita kena jaga betul-betul. Lokasi ni kita kena jaga betul-betul. Dia punya permission dia tu penting. Okay. Walaupun macam vlog pun, kalau kita nak buat vlog dekat dalam kedai ke, at least tanya tuan kedai dululah. Okay, boleh tak saya nak buat video? Saya tak charge apa-apa lah, saya just nak market, buat free marketing untuk kedai awak ke, macam tu cakap itu. Mungkin boleh. Okay. Seterusnya casting. Okay, casting ni talent lah, talent. Okay, talent ni kita akan buat casting kita cari pelakon kita, siapa ada pelakon yang berkualiti. Biasa kita akan buat proses casting. Casting ni bukan macam memancing. Memancing pun kita panggil casting juga kan. Ada teknik memancing yang kita panggil casting tu. Okay, tapi casting dalam ni adalah kita buat satu proses, kita panggil, kita buat casting session. Kita panggil siapa-siapa yang berminat untuk jadi pelakon, datanglah pada hari ini, pada tarikh ni, waktu ni, okay, di kawasan ni. Kita ada buat casting. Kita tengoklah pelakon-pelakon mana yang kita rasa sesuai. Okay, tapi ni pun depend pada kita punya video juga. Kalau vlog, mungkin host kita tu kita nak castingkan orang yang cakap dia jelas, mudah difahami, okay, dan dia sangat fotogenik kan. Kat kamera nampak cantik. Okay, bolehlah. Kita panggil dia. Kita hire dia untuk jadi kita punya talents. Okay. Ni contoh list of equipment. Okay. List of equipment yang saya beritahu tadi. So, sepatutnya dia kena detail lah. Sampaikan dekat yang tripod ni yang selalu hilang. Okay. Tripod kamera tu kan. Yang selalu hilang tu dia punya ni. Dia punya plate tu. Okay. Plate yang lekat dekat kamera tu. Tu yang memang selalu hilang lah. Sampaikan dulu ada student saya, dia hilangkan, dia diganti dengan plate kayu. Bapak dia ukir pakai kayu. Boleh jadi macam tu kan. Lalas saya suruh dia beli kat Shopee je. Okay. Memang boleh, memanglah benda tu macam murah je. Tapi kalau kita dah pergi dekat genting, sampai ke atas, tiba-tiba plate tu tak ada, tak naya. Kan? Macam mana nak lekat dekat kamera? Nak ikat? Nak lekatkan kamera dekat tripod? Sebab plate tu tak ada. Plate tu kalau jual kat Shopee pun kadang RM10, RM20 boleh dapat. Tapi kalau tak bawa, masuk hutan lagi kan. Masa tu lah kita ukir kayu kan, bentuk plate. Kan? Lekat dekat kita punya tripod tu supaya boleh lekat kat kamera. Saya pernah ada plate tripod tu daripada kayu, dia ukir daripada kayu. Okay, ni pengalaman betul lah, memang betul. Serius. Sampai sekarang saya kenal lagi student tu. Okay. Ni contoh form contoh form. Okay, nampak kat situ form dia detail sebenarnya. Dia kena tik je. Itu lagi bagus. Kalau kita dah tahu equipment apa yang kita ada, kita terus masukkan dalam kita punya form. Apa equipment yang kita ada, kita terus masukkan dalam form. Sebab kalau kita nak keluar, kabel semua kita dah tahu ada, plate, bateri, charger bateri, kabel charger bateri, detail kan. Okay, jangan cakap kamera je. Kalau kamera je mungkin dia tak detail. Lens ke, cap ke tak bawa, dah satu hal. Okay. Kadang-kadang kita boleh detect juga kalau benda tu mungkin hilang atau tertinggal. So kita tengok balik form ni, kita dah tick belum? Kalau kita dah tick, benda tu memang kita bawa. So supposed to be memang kena ada. Kalau tak ada juga, maksudnya kru yang bertanggungjawab tu kena bayar ganti rugi. Kan senang. Kita dah ada list of equipment ni kan. So kita tahu benda tu. Nanti kadang-kadang kru cakap, tak adalah, masa bawa itu memang dah tak ada dah benda tu pun. Cap kamera kan, cap lens tu, tutup lens tu, biasanya selalu juga benda yang selalu hilang. Okay? Tapi kita tengok, mana cap lens ni? Kan? Nanti kameraman cakap, tak adalah, masa bawa tu memang dah tak ada dah caps. Tapi kita tengok dekat form kita tu, kita dah tick dah. So kita tahu benda tu memang kita bawa. Dah ganti. Tak kira kan. Walaupun murah je sebenarnya boleh dapat cap tu. Okay? Boleh dapat yang bukan OEM lah, OEM. Ataupun bukan original, tapi dia muat fix, okey lah. Sebab dia tak ada apa-apa, just protect kita punya lens je. Okay, ni production schedule. Okay. Betul, SD card corrupt. Penting ni. Cerita pasal SD card ni penting. Footage tu paling bahaya lah. Saya pernah ikut kursus, sebelum ni saya pernah ikut training kursus
narrative film editing kat Finas. Saya join peringkat intermediate dengan advance. Okay? Dan dia sangat tekankan raw footage kita. Raw footage ni sangat penting. Kalau boleh, setiap kali lepas shoot, kita kena copy sampai 3 set. 3 set nak copy. Lepas kita shooting tu. Okay, lepas kita shooting, kita lagi bagus, kita buat copy 3 set. Kalau kita nak hantar dekat editing, dia punya proses dia, okay, kita nak hantar dekat editing punya department, kita kena bergerak, kalau Hollywood punya style lah. Okay, kita kena, dia orang akan pecah 3 grup. Okay, 3 kopi dan 3 grup guna 3 laluan yang berbeza. Okay, macam seorang naik kapal terbang, seorang naik bas, seorang naik kereta sendiri. Contohnya. Okay, sebab dia nakkan footage tu sampai dekat editor. Mesti sampai. Sebab kalau takut yang naik kapal terbang tu, 3-3 naik kapal terbang terhempas, footage pun hilang, habis. Ataupun dah projek pun gagal lah. Projek tu lagi bernilai juta-juta kan, contohnya. So, kena ada double, triple copy lah. Kalau boleh ada 1 yang kita tinggalkan dekat set. 2 pergi hantar dekat editing. Tu penting, memory card kan. Sampai macam tu sekali lah kalau Hollywood punya production kan. Kalau kat Malaysia saya tak berapa familiar sangat. Tapi ada juga buat double copy semua tu. Sebab tu dalam industri sekarang dia ada terms DIT. Okay, saya belajar ni dengan Isazali Isa. Dia ada bagi tahu saya sekarang ni production film dengan drama kat Malaysia pun dia dah amalkan konsep DIT. Digital Image Technician. Dia yang akan jaga footage ni, control footage ni supaya setiap produksi tu boleh footage tu tersusun lah, memudahkan kerja editor. Okey, kita pergi kepada production schedule. Okey. Production schedule yang saya ambil ni pun dekat Studio Binder juga. Okey, kalau kamu guna Studio Binder tu, kamu boleh dapatkan production schedule yang macam ni. Lebih mudah. Okey, kita target, kita punya timeline lah. Okey, timeline untuk kita buat projek tu mesti siap pada Friday penghujung Mei contohnya. So, kita plan. Kita dapat job tu masa pertengahan Mei. So, dia nak siap mesti 31 Mei. So, kita kena plan. Untuk 3 hari untuk kita finalisekan skrip. Kemudian kita buat skrip breakdown, location scouting, Ricky tadilah, location scouting. Kemudian kita buat shortlist. Sambil tu juga kita boleh buat shortlist. Okay, kita buat shooting schedule. Lepas tu casting, rehearsal, shooting masa 30 hari bulan. Pick up masa 31 hari bulan. Sebenarnya tak logik ni. Dia patutnya kena panjang lagi. At least dia akan drag sampai Jun kot. Sebab proses yang paling panjang adalah proses editing sebenarnya. Okay. Dalam production, proses yang paling panjang adalah proses post-production. Antara pre-production, production dan post-production, proses yang paling panjang sepatutnya adalah proses post-production. Sebab itu yang menentukan cerita kamu macam mana. Kat situ juga dia akan menghadapi masalah-masalah daripada production dan pre-production. Okay? Post-production biasanya akan jadi mangsa lah. Sebab dia peringkat last sekali, dia akan face dengan masalah-masalah yang dibuat oleh orang-orang dekat pre dengan orang-orang dekat production. Okay? Dan dia akan cuba fixkan walau macam mana pun. Sebab bajet dah keluar berjuta-juta, contohnya lah. Okay? So orang post mesti fixkan benda tu sampai jadi. So post production sepatutnya adalah peringkat yang paling panjang. Nanti kita akan pergi detail lagi. Post production buat apa? Okey, bukan tekan-tekan klik-klik je post production ni. Okey, kemudian production, light, camera, action. Tu benda yang biasa kita dengar lah. Light, camera, action. Okey. Apa yang berlaku dalam production ni adalah shooting lah. Biasa kalau kita dah pre-production kita dah bagus, kita dah apa kata orang tu sempurna. Okey, kita akan buat shooting tu akan lebih mudah dan lancar. Okey, berbanding dengan kalau kita tak plan kita punya pre-production betul-betul, shooting tu mungkin akan ada banyak masalah. Macam kalau kita dah casting tadi, pelakon kita, saya pun train saya punya student, kalau boleh, kalau kita dah ambil pelakon, buat perjanjian hitam putih. Okey, dengan pelakon kita tu bahawa dia akan contribute dalam projek kita tu untuk tarikh sekian-sekian sampai sekian-sekian. Maksudnya kita plan sampai habis projek tu lah. Jangan perangkap dia sampai habis projek. Itu ayat memerangkap. Kita bagi dia durasi. Okay, mulai daripada
10 April hingga 2 Mei contohnya. Kita dah lock tarikh tu untuk dia join projek kita dan dia patutnya kena bagi komitmen dekat projek kita. Okay? Kita tak nak dia tiba-tiba masa 30 atau 29 Mei tiba-tiba dia, saya ada job lain lah. Dia tak boleh. Kita boleh dakwa dia lah. Nampak macam keras kan, macam kasar. Tapi memang betul lah. Sebab kita pun dah laburkan duit untuk kita punya projek. So dia tak boleh nak sesuka hati cakap dia ada projek lain, dia tak boleh datang pada tarikh ni. Padahal kita dah lock dia untuk tarikh daripada 20 April sampai 2 Mei kan, kita dah lock dia. So dia kena bagi komitmen. Sebab tu kita kena ada perjanjian hitam putih juga. Tadi saya tak masukkan kan. Tapi benda tu penting. Okay? Perjanjian hitam putih. Maksudnya macam kita punya jaminan lah bahawa dia akan ikut kita punya projek ni sampai habis. Kru pun sama sebenarnya. Jangan kita tiba-tiba tengah-tengah nak short shooting, kru semua lari. Ada projek lain kan. Tu paling tak best lah. Okay. Shooting, acting and directing. Kat sini masa ni director memainkan peranan yang tinggi jugalah. Dan actor. Sebab director akan tentukan macam mana cara aktor berlakon dan juga macam mana dalam kamera tu kita nampak. Director tu yang akan tentukan. Okey, kita akan belajar sikit kamera setup dekat production ni. Biasanya dia ada single camera production ataupun multi camera production. Okey. Single camera production macam ni lah nampak kan. Yang gambar rajah yang kat tangan saya ni. Okay, ni adalah single camera production. Dia ada cameraman kat sini. Okey. Kedudukan dia biasanya memang macam ni. Okay. Dan yang sebelah sana tu adalah multi camera production kalau dia perlukan 2-3 kamera. Biasanya kalau multi camera production ni satu kamera mungkin kamera 2 atau kamera 3 mesti akan ambil medium shot ataupun full shot. Okay. Tengok depend lah pada director. Okay. Biasa medium close up ataupun full shot ataupun dia tak akan ambil yang macam extreme close up ke, dia tak akan ambil. Biasa kamera 1 atau kamera 4 ni dia akan bersifat lebih fleksibel, bebas. Dia akan ambil close up tangan, close up mata, pergerakan badan, kan, lenggok badan, okey, ataupun dia akan ambil tengok macam mana angle yang lebih kata orang kreatif lah berbanding yang 2 dan 3 ni mungkin dia akan ambil angle yang selamat. Maksud saya kalau angle yang kreatif tu mungkin lebih kepada cinematic lah. Ada foreground sikit, nampak bayang-bayang nampak foreground macam rumput daun pokok, lepas tu baru nampak karakter tu tengah cakap. Dia kreatif sikit lah. Kalau kamera 2 dan 3 ni biasa dia karakter kamera yang selamat lah. Cameraman yang tak perlu berfikir sangat nak shot macam mana. Just pacak je kat tripod, dia dah boleh shoot. Dia selamat lah. So kalau scene berbual ke, scene interview ke, saya cadangkan memang kita kena buat lebih daripada 2 kamera sebab kita boleh senang nak cut. Okay. Kalau kita pakai 1 kamera je, kita akan susah nak cut. Jadi macam melodi nanti. Maksudnya dia ada jump cut. Interview orang, jump cut. Kalau melodi tak apa sebab dia memang standard dia style guerrilla kan. Dia pergi serbu orang tu, dia shoot. Tu melodi punya style. Memang tak apa dia buat jump cut tu. Tapi kalau kita buat interview yang proper, contoh kita nak interview ustaz ke kan, ataupun kita nak interview orang yang penting, VIP ke, kita make sure kita boleh bawa lebih daripada 1 kamera lah, 2 atau 3, lebih selamat. Okay, senang nak cut. Lagi-lagi kalau orang yang kita interview tu suka cakap kan, mata dia suka melilau kan. So kita ada benda yang boleh kita gantikan. Okay, kita boleh tukar shot. Masa dia cakap tu kita cut dan kita tukar shot. So tips dia lah kalau kita nak shooting interview ataupun scene dialog. Lagi bagus kalau kita ada lebih dari 2 kamera. Kalau dialog, kalau drama, kita boleh banyak sangat lah, cut. Buat lagi sekali. Itu kalau drama. Kalau interview, takkan kita nak suruh cut je kan. So dia akan hilangkan ganggu emosi orang yang kita interview tu. Lagi-lagi kalau orang yang kita interview tu orang VIP lah. Ataupun orang-orang yang berpengaruh ataupun orang-orang yang tak selesa kalau diarah-arah oleh kita. So better nak selamat kita bawa lebih daripada 1 kamera. Macam ni lah, macam gambar rajah yang sebelah kanan. Okay. Dan dalam kamera setup juga kita kena tahulah. Biasanya dia ada rule yang kita kena ikut. Okay.
Dia ada rule yang kita ikut, antaranya rule yang paling popular adalah 180 degree rule. Okey. Ni rasa kalau orang tu biasa dengan cameraman, dia mesti tahulah benda ni. Okey. Konsep dia senang je. Orang yang kanan mesti berada di sebelah kanan, orang yang di belah kiri mesti berada di sebelah kiri. Kalau kita tengok dalam kita punya gambar rajah yang ni yang dekat tangan saya ni, okey. Kamera yang warna hitam ni adalah kamera yang betul. Kalau tengok dekat gambar rajah atas, bawah, 1, 2, 3 tu, itu adalah kedudukan yang betul. Orang yang baju merah tu berada di sebelah kanan dan orang yang berbaju biru tu berada di sebelah kiri. Dan tiga-tiga kamera ni dia berada di sebelah kanan dan kiri. Betul tak? Walaupun kedudukan kamera dia berbeza. Tapi gambar kamera yang berwarna merah ni, okey. Tak sampai. Okey, kamera yang ni, yang berwarna merah ni, kalau tengok dia gambar yang keempat. So orang yang belah kanan tu dah bertukar jadi belah kiri. Dia jadi macam dia tak sync atau tak synchronize lah, tak ada kesinambungan. So tu sebab kenapa kena follow 180 degree rule kamera. Okey, biasa cameraman memang faham benda ni lah. Okey. Betul, kalau pakai banyak kamera memang senang nak tukar frame, tukar angle. Tukar angle kita boleh buat multicam editing lagi dekat dalam editing kita. Kalau siapa yang biasa pakai editing yang profesional, kalau KineMaster tak boleh buat lah multicam editing. Ke boleh buat, saya tak tahu, saya tak pasti tak nak buat. Kalau kita pakai Adobe Premiere ke, Final Cut ke, Resolve ke, semua boleh buat multicam editing. Kita boleh synckan audio dan kita dapat semua 4 kamera berjalan serentak. Dan kita pilih je lah shot mana kita nak. Senang. Okay, kalau kita ada banyak kamera. Betul. Okey, kemudian dalam kita buat production pun kita kena jaga kita punya lighting, light setup. Light setup ni yang common, yang basic. Saya tunjukkan ni contoh untuk indoor dan juga outdoor. Okey, untuk standard 3-point lighting yang belah sini ni, ni adalah untuk indoor lah, biasanya untuk indoor. Dia ada 3 lighting, biasa dia ada fill light, key light dengan backlight. Cuma backlight ni kadang-kadang option. Biasanya saya tengok video production dia akan guna yang paling penting adalah fill light dengan key light lah. Backlight dia option. Kalau nak ada lagi bagus, lagi cantik. Cuma kena jaga-jaga kamera lah. Jangan kamera nampak backlight pula. Kan? Sebab tu kedudukan kamera dengan kedudukan backlight tu nampak kan lain kan. Backlight ni dia fungsi dia untuk nampakkan shape. Lebih pada untuk nampakkan shape. Fill light ni untuk nampakkan mood, untuk bagi mood, dan key light pun dia untuk nampakkan karakter tu lah. Key light. Key light ni yang pertama lah untuk nampakkan karakter. Kemudian fill light tu bagi sedikit mood, cahaya dekat sebelah kiri. Tak adalah nampak gelap sikit belah kiri kan. Contoh dah, kalau dah key light dia belah kanan, fill light dia belah kiri tu mesti nampak sikit. Sebab apa? Sikit je lah nampak. Dia tak boleh nampak macam dua-dua sama terang. Tak boleh. Sebab kalau dua-dua sama terang, karakter tu nampak flat. Dia kena nampak sikit je untuk fill light tu bagi nampak dia ada shape. Bukan shape lah, dia bagi nampak dia adalah part yang dia ada shadow sikit. Macam tu. Untuk fill light tu. Backlight pula untuk nampakkan shape kedudukan orang tu. Kalau tengok yang lighting setup belah kanan ni, lebih kepada outdoor sebab dia pakai natural light. Kalau yang belah kiri ni, dia lebih pakai artificial light. Kita pakai artificial light lah. Lampu ni, yang bulbs ke sekarang dah lagi mudah kan, dah lagi murah. Kita pakai LED je. LED lagi mudah. Dulu kalau macam production yang biasa-biasa susah nak ada lighting ni sebab cost lighting ni mahal. Dah lah bulb dia selalu blow kan. Tapi sekarang ni sejak dah ada LED ni, dia lagi mudah lah. Dia nama Godox je kan. Dah boleh dapat LED yang bagus. Kita ada 3 LED lighting dah cukup dah. Kalau dulu kena pakai yang macam RE lighting tu. So yang tu dia punya bulb dia selalu blow. Dan panas. Lagi satu hal, berat pun satu hal, panas satu hal. Lepas tu kena pakai electricity yang power yang tinggi lah. Kalau ada bateri pun kena pakai bateri yang tinggi, yang kuasa dia kuat. Macam power bank ni tak boleh. Kalau lighting yang LED ni lagi mudah. Kita boleh ada yang pakai bateri kamera Canon tu je. Pun dah boleh hidup dah LED tu. Dah boleh hidup lama dah kan. Itu lagi mudah. Benda tu lagi mudah. So, saya rasa production dah makin banyak lagi mudah lah sekarang ni.
Okey, color yang sesuai. Okey, color yang sesuai untuk fill light. Maksudnya dia punya macam dia punya gel lah. Gel ataupun dia punya filter biasanya tengok pada production lah. Kalau kita nak nampak warm sikit, kita bagilah dia warna orange tu. Filter gel yang warna orange tu untuk bagi nampak warm sikit. Ataupun kita punya konsep cerita mungkin kita nak bagi nampak futuristik ataupun seram sikit kita bagilah gel warna biru. Okey, ataupun dia depend pada situasi. Okey, cerita pasal lighting ni, saya pernah join satu shooting. Okey, masa tu training Finas lah dekat Chorus Paradise. Ada satu scene tu scene pagi tau. Tapi scene pagi pukul 8 pagi lebih kurang gitulah. Memang terang. Tapi shooting tu pukul 11 malam. Dia tengah menghadap cermin, tingkap dia. Karakter tu tengah menghadap cermin tingkap, shooting pukul 11 malam tapi scene pagi. Maksudnya lighting dia kena betul-betul lah bagi nampak mood tu nampak betul-betul macam pagi. Itu peranan lighting tu penting. Okay. Tapi kalau outdoor siang kita jarang gunakan lighting sangat. Kita dah boleh gunakan reflector je untuk bagi nampak karakter tu. Lagi-lagi kalau kita shooting outdoor waktu tengah hari. Tengah hari paling bahaya sebab apa? Matahari dekat atas. So muka tu akan nampak gelap. So penting ada reflektor kat depan. Kalau macam petang ataupun pagi, cahaya matahari tu kat bawah. Bukanlah kat bawah sangat kan, tapi condong lah kan. Condong kita boleh buat talent tu ataupun actor tu facing pada cahaya matahari. So kamera yang membelakangkan matahari. Baru nampak muka karakter tu. Tapi kita boleh gunakan reflektor lah. Reflektor ni pun dah paling-paling pun dulu masa saya belajar lah. Kalau reflektor ni kita akan gunakan polystyrene. Tapi sekarang dah banyak jual reflektor yang boleh lipat-lipat kan. Yang macam biasa letak dalam kereta tu. Okay. Reflektor tu lagi mudah. Dekat Shopee pun banyak reflektor tu. Okay. Kalau kita nak nampak karakter, jelas muka karakter, kita kena buat dia menghadap cahaya matahari. Tapi kalau kita punya visual tu siluet. Siluet tu maksudnya dia nampak shape bayang je. Contohnya banyak orang shoot siluet ni dekat gunung ataupun dekat pantai kan, nak nampak siluet orang tengah pegang tangan. Tapi tak nampak pun muka dia, baju dia pakai apa, nampak hitam je. Kan? Tu siluet. Okey. Tu boleh kita membelakangkan cahaya matahari. Maksudnya kamera menghadap cahaya matahari. Bukan kamera di belakang cahaya matahari di belakang kamera, cahaya matahari di depan kamera. Antara karakter kamera, cahaya matahari. Okey? Okey. Tu kalau kita nak shooting lah. Ni contoh saya dapat daripada Google lah, Mr. Google. Okey, macam mana gunakan key light, fill light dan backlight. Okey, kalau nampak dekat backlight tu, dekat atas rambut dia tu, okey, dekat atas rambut karakter ni, okey. Jauh sangat lah. Okey, dekat atas rambut karakter ni nampak shape lengkung tu kan. Itu adalah hasil daripada cahaya backlight. Backlight tu yang hasilkan nampak rambut dia, nampak biasa nampak shape bahu. Okey, itu adalah efek daripada backlight. Okey, key light biasanya key light ni nampak daripada depan. Biasanya daripada depan lah key light, dan fill light tu nampak daripada tepi. Okey, ini adalah contoh untuk light setup. Okey, light setup ni kalau kita kena praktis lah kan. Kita kena praktis untuk dapatkan light setup yang bagus. Okey, kita dah terus kepada, kita ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Kita dah masuk ke dalam post production. Okey, post production ni ada lebih kepada saya ringkaskan kepada dua bahagian. Kita buat video editing dan producing. Producing tu macam kita nak produce kita punya video lah. Ke mana? Kalau kita buat job under klien tu, kita akan bagi kat klien tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk DVD, dalam bentuk soft copy je, bagi kat Google Drive ataupun WeTransfer, dah cukup. Ataupun kita nak bagi dalam bentuk pendrive ke, hadiah pendrive sekali dapat kan. Sebab klien tu bayar mahal. Dapatlah dia pendrive satu. Okey, video editing. Okay? Kita sentuh pasal video editing. Saya nak sentuh sikit je sebenarnya dekat dalam sesi yang pagi ni. Sebab kita akan sentuh benda ni lebih detail petang nanti. Okay, video editing untuk sekarang ni, di zaman sekarang ni, zaman digital, memang non-linear editing system je lah yang kita akan gunakan biasanya. Okay,
Biasa editing ni dia ada non-linear dengan linear. Linear ni macam zaman dulu punya lah. Tapi saya tak nafikan sampai sekarang masih lagi ada yang apply linear. Okay, lagi-lagi dekat broadcasting channel lah. Broadcast station, dia masih ada guna non-linear juga. Mungkin lah, saya tak pasti. Tapi masa saya kerja dulu, walaupun dah guna non-linear editing system, tapi dekat broadcast channel masih guna deck to deck. Maksudnya tape to tape punya editing sikit. Tapi sekarang saya rasa dah digital semua. Sebab RTM pun baru-baru ni dah tak terima tape lagi kan. Siapa yang kat sini ada dalam di kalangan orang-orang industri mungkin tahulah. Okay, saya ada join juga grup industri. Sekarang semua linear dan non-linear tu apa kan. Non-linear ni adalah editing system secara digital. Maksudnya kita gunakan konsep cut and paste, boleh undo, boleh redo. Itu non-linear editing system. Maksudnya kita edit guna Premiere, guna Final Cut, guna Avid, Blackmagic, Vegas, bawah tu Premiere Rush, Filmora, iMovie, KineMaster pun boleh kira sebagai non-linear lah. Sebab dia ada konsep undo, redo, kemudian kita boleh cut and paste, delete. Kalau linear editing system ni, dia konsep dia macam, siapa pernah main kaset dulu masa zaman-zaman dulu lah. Okay, kaset ni kita nak transfer ke kaset satu lagi. Kan dulu ada radio yang ada 2 kaset kan. Kaset player. So daripada kaset ni kita transfer ke kaset ni. Kaset yang ada lagu ni, kita rekod lagu ni masuk ke kaset ni. Tapi kita akan setting in out dia sampailah jadi satu cerita dekat kaset yang satu lagi. Okay, tapi tu kaset ni dalam tape lah. Untuk linear editing system, kita guna dalam tape. Tapi tak perlu tahu detail pun, just tahu macam tu je cukup. Okay, sebab kita dah tak pakai dah teknologi tu. Kita dah kepada non-linear editing system sekarang. Okay, kita guna Premiere Pro, kita guna Final Cut Pro, Avid, DaVinci Resolve, Vegas. Yang atas ni yang otai lah pada saya lah. Kalau saya tunjuk yang atas-atas ni yang otai, maksudnya dia memang produce big industry pun dia orang produce. Okay, yang atas-atas ni. Okay. Vegas dulu tak, tapi sekarang saya dah naikkan dia lah sebab dia dah ada Vegas Pro. Filmora pun sebenarnya dia ada Filmora Pro, tapi Filmora ni pada saya masih baru lagi. Tak boleh. Dia turun bawah lagi. Okay, dia tak boleh naik pangkat. Okay, yang pangkat yang atas tu memang yang industri pakai. Okay, lagi-lagi Premiere, Final Cut, Avid, Resolve pun baru nak naik sebenarnya. Okay, sebab tu dia ada yang free version kan sekarang ni kan. Vegas pun sama, baru nak naik. Dan Vegas ni antara yang murah lah. Pada saya kalau nak bandingkan antara 5 ni yang paling mahal, yang paling kiri itulah. Okay, Premiere Pro. Tu yang paling mahal. Kalau kita beli betul-betul daripada license, daripada Adobe ataupun Adobe sendiri, okay, memang tu antara yang mahal lah. Harga dia pun cecah saya 200 sebulan lebih kurang lah. Kalau standard punya user. Okay, 200 sebulan. Hampir 200 kan tak silap saya. Okey, kemudian Final Cut Pro dia one off license. Bagus, tapi baru-baru ni saya dengar cerita Final Cut Pro pun nak ada nak buat macam Premiere Pro juga. Maksudnya bayaran bulanan. Okey. Penting beli yang original. Saya nak cakap betul original. Okey, tu pulanglah hak masing-masing kan. Okey, tapi bagusnya kalau kita beli benda ni untuk cari rezeki, dia membantu keberkatan rezeki tu dan dakwah. Okey, sorry saja je cerita kan. Tapi kalau kita beli benda tu dengan cara yang betul, dia membantu. Okey, dia macam kita curi burger McD kan. Walaupun McD tu kita cakap dia ejen Israel lah apalah kan. Tapi kalau kita curi haram tetap haram. Macam itulah konsep dia. Tapi kalau kita dapat beli lagi bagus. Okay, kita dapat langgan lagi bagus. Walaupun kita boleh crack, kalau crack tu kita niat untuk belajar atau untuk explore, mungkin saya rasa tak ada masalah lah. Okay, kita nak belajar kan, kita nak tahu. Bila kita nak buat untuk cari rezeki, kita kena betul-betul lah. Macam orang cari rezeki kan. Okay. Sebab tu Blackmagic DaVinci Resolve dia ada version yang free. Dan version free Blackmagic DaVinci Resolve ni dia sama je. Tak ada beza sangat pun. Cuma bezanya 2 perkara lah yang saya nampak, yang saya tahulah. Antara Blackmagic DaVinci Resolve Studio version dengan Blackmagic DaVinci Resolve yang free version, beza dia ada 3 perkara. Okey, 3 bukan 2. 3 perkara. Yang pertama, dia boleh buat yang studio version boleh buat 3D camera tracking.
3D 3D camera tracking. Okay. Yang kedua yang dia boleh export 4K 8K video. Okay, itu yang full, yang studio version. Maksudnya yang standard version cuma boleh export sampai HD saja, full HD. Okay, dah cukup dah tu sebenarnya untuk content creator untuk YouTube sebenarnya tak perlu nak sampai 4K pun. Sebab apa? Sebab apa kita nak 4K? Melainkan memang kalau kita nak tengok YouTube tu dekat dalam Android TV yang besar. Mungkin kita perlukan 4K lah. Okay, tapi kalau setakat tengok dekat komputer atau phone, tak perlu sampai resolution 4K pun. Atau 8K kan. Studio version dengan yang free version pun dah cukup dah. Lagi satu yang ketiga tadi resolution 4K, kemudian 3D camera tracking. Lagi satu, Blackmagic DaVinci Resolve ni dia ada features yang studionya dia ada features collaboration. Okay, kalau kita bekerja secara online dengan menggunakan Blackmagic DaVinci Resolve, kita boleh buat 2-3 orang sekali guna dalam projek yang sama, timeline yang sama. Kita boleh buat 2-3 orang. Okay, maksudnya dengan 3 workstation yang berbeza. Itu kalau kita beli yang studio version. Okay, harga dia dalam 1,400, 1,500 tak silap saya. Okay, kamu boleh dapat one off license untuk studio version. Kita boleh buat collaboration editing. Okay, misalnya macam editor A buat edit video. Okay, dah edit video tak payah nak export bagi kat editor B untuk buat color grading. Sambil-sambil tu editor B boleh terus buat color grading. Editor C boleh terus buat visual effects ataupun buat music. Dia buat audio kan. Editor C tu dia in charge sebab audio, so dia terus boleh buat audio. Semua tu boleh buat collaboration dalam satu masa yang sama. Itu yang bestnya kalau studio version. Tapi kalau kita just nak buat macam biasa, tak perlu benda tu lah. Kalau seorang je editor, tak perlu benda tu. So, saya saja kan macam promote Blackmagic DaVinci Resolve pula. Okay, sebab saya cakap Blackmagic DaVinci Resolve ni, okay, saya baru lepas habis ambil exam certified end user lah. Baru-baru ni dekat under Finas punya program. Okay, saya baru dapat, alhamdulillah lulus walaupun saya second take exam, tapi lulus jugalah untuk version 17. Okay, end user. Okay, kemudian antara yang murah sekali sebenarnya pada saya Vegas lah. Vegas dia agak murah sikit. Vegas Studio. Antara kelima-lima ni yang murah adalah Vegas. Pun tak saya Vegas dia one off license tak saya. Okay, saya pun tak apa ingat sangat. Okay. Okay, kemudian yang bawah-bawah ni adalah dia ada untuk apps untuk handphone. Siapa boleh buat mobile editing. So dia akan guna macam Movisto, KineMaster, iMovie, Filmora dan juga Premiere Rush. Yes, Sony Vegas Pro murah tapi kompleks. Biar tak kepok asalkan good looking. Kenapa? Okay. Best kalau ada modal. Ya, betul. Semuanya memerlukan modal sekarang. Android bawah 1K untuk filming low light dia tak? Android ni maksudnya Android TV ke? Saya tak pasti. Xiaomi antara yang murah juga kan? Android TV. Okay. Post production. Oh, dah hampir habis masa. Okay, tak apa, saya akan kejarkan sikit untuk post production ni. Okay. Post production dia ada beberapa proses yang saya rasa mungkin kita boleh sentuh sikit petang ni lah. Okay. Kita ada organizing media, kita ada offline editing, kita ada online editing dan kita ada exporting video untuk video editing proses. Okay. Biasanya dalam industri dia tahu offline dan online je. Kalau kita belajar offline editing dan online editing. Tapi saya sengaja pecahkan sebab benda tu saya rasa penting. Organizing dengan exporting video. Okay, organizing macam mana kita ambil daripada rushes, masuk footage, kemudian kita masukkan dalam kita punya hard disk. Kita organize benda tu, file name dia kena betul-betul proper. Okay, kita tak boleh letak file name yang merapu ataupun clip number 1, clip number 2. Kalau boleh, biar detail sedetail yang kita boleh buat. Scene berapa, shot apa, take berapa. Okay, itu kena betul lah. Okay, offline editing ni lebih mudah saya katakan macam rough cut lah. Rough cut. Maksudnya kita edit video kita tu ikut jalan cerita saja, semata-mata. Okay, untuk kita create dia punya story, flow cerita. Itu adalah offline editing.
Okey. Kemudian online editing pula adalah satu proses yang mana kita akan, bila kita dah buat offline, kita akan letak, kita akan buat trimming clip, kita akan letak music, kita akan letak transition, kita akan letak VFX ke, kita akan buat color correction, color grading, creating title dan juga last sekali fine edit. Okey. Okey, trimming clip, add music, benda tu biasa kita akan buat masa online. Sebab tu kita panggil online. Kadang-kadang dulu saya pernah ada student cakap offline ni buat tanpa guna internet. Online ni, online edit tu buat dengan guna internet. Okay, itu salah lah. Okay, offline dengan online tu, maksudnya offline adalah kita edit secara rough cut ataupun proxy media pun boleh. Kalau dulu-dulu pakai proxy, sekarang dah jarang orang buat pakai proxy. Sebab software-software sekarang dah boleh real-time editing. Kan? Okay, so offline tu lebih pada rough cut lah. Kita cut-cut ikut cerita supaya proses editing tu cepat. Okay, kemudian barulah kita pergi ke online, kita patah balik untuk kita buat online dia. Okay, masa ada lagi lebih kurang 2 minit, 3 minit lagi. Okay, maksudnya biasanya kalau offline dan online ni, biasanya kalau saya punya teknik editing lah, saya suka first edit tu saya akan habiskan dulu cerita tu tanpa memikirkan apa-apa. Okay, tengok skrip je. Tanpa memikirkan cutting point, tanpa memikirkan jalan cerita sangat. Okay, ikut skrip saja. Jadi dia ada flow cerita ataupun jangan terlalu detail. Kadang-kadang ada orang tu dia start dekat situ. Start sampai bila tak habis-habis. Okay, so kita kena hati keras untuk buat offline editing. Kita cut sampai kita dapat satu flow story. Lepas tu baru kita patah balik untuk kita buat fine edit. Fine edit mungkin lebih detail lah. Kita tengok cutting point, kita tengok kita punya angle. Kalau ada klip lain mungkin boleh tukar. Okay, itu kita panggil online editing. Okay, kita akan masukkan color correction. Color correction dulu baru color grading. Okay, bukan color grading terus. Okay, lepas tu kita letakkan teks macam subtitle, end credit, title pun dalam proses online editing. Okay, kemudian baru kita boleh export atau share export transcode dalam bentuk, saya pilih bagi 2 format yang popular lah, MOV dan MP4. Kan? Okay, siapa-siapa yang biasa guna video ni biasa familiar dengan MOV dan MP4. Sama ada MOV tu 4K atau 1080 atau 720. MP4 tu pun sama. Okay, AVI dah jangan gunalah. Okay, saya tak galakkan sebab file dia berat. AVI, MOV dan MP4 the best lah sebab MP4 ni Windows dengan Mac pun semua boleh support kan. Okay, MOV ni lebih kepada untuk Apple komputer punya format. Okay, last slide kita lah, producing. Okay, kat mana kita nak produce kita punya video tu, konten yang kita dah buat tu, kat mana kita nak produce kan. Biasanya dekat social media lah. Kita boleh produce kat YouTube, kat Facebook ataupun dekat Instagram. Ikut planning kita nak export dekat mana. Okay. Best kalau ada modal. Ya betul, best kalau ada modal. Sony Vegas murah tapi kompleks. Okay. So, ada apa-apa lagi saya nak tengok? Jangan kenang cek tak pasal. Okay. Okay. Okay, keyword dia editing kan. Keyword dah ada ke? Dah Okay, keyword dah ada. So ni adalah producing. Saya harap apa yang saya boleh kongsikan pagi ni, kita akan pergi detail lagi sebenarnya petang ni. Okay, kita akan buat practical editing. Saya akan tunjukkan dengan menggunakan software KineMaster dulu. Sebutannya KineMaster, walaupun kita baca macam KineMaster kan. Okay, saya pun dah search kat Google, betul-betul KineMaster sebutan dia. Okay, pronounce dia macam Adobe lah, pronounce dia Adobe. Macam tu lah lebih kurang. Okay, tapi kita selesa panggil dia Adobe, kita panggil dia Adobe. Okay. Okay, rasa sampai situ saja sharing saya pada pagi ini. Kita akan jumpa lagi petang ni dalam pukul 2 petang.